nak masukkan orang-orang dulu, at the same time aku nak viral start Okey. apa link-link lah, sambil-sambil tu orang Okey. boleh prepare dulu lah. Okey. Assalamualaikum Ustaz Ismail Cikgu. Assalamualaikum. Maaf saya buka video. Ustaz, apa ni kita sedang setting tu Dr. Irwan ada situ tapi testing dulu. Okay, nampak payuk dah. Irwannya. Ya, tak ada lah Ustaz. Allah. Saya boleh semen ke? Alhamdulillah, berpelbagaikan. Ustaz Ismail, Dr. Irwan dia nak bagi kuliah ilmiah lah. Lepas tu saya kata, kita dah kenal di Semak Kajang memang Islami ilmiah bagi tazkirah di masjid, di surau, di universiti hang dok buat kuliah, di TV hang dok buat Islami NGO. Coba hang masak sambil-sambil hang sekalikan dia jadi cantik lah, dia jadi ringan. Okey, bagus. Ambil tu pun insya-Allah. Dia tak perasan dia glamour, kita tahu dia glamour. Tak ada. InsyaAllah. Sahabat kita testing. Bahan ni masih betul bila pakai Thermomix ni. Bahan-bahan ni kita kena ready awal lah untuk mudahkan tu. Jadi ada kelebihan Thermomix ni sebab dia link dengan phone semua kan. Jadi kalau nak beli barang kita klik je apa kita nak masak tu, jadi dia akan connected lah. Maksudnya kalau pergi market tu dia dah ada list barang tu semua, kuantiti nak kena beli tu dalam phone tu. Ui, boleh jimat lah, tak ada lah. Kalau kuantiti tu tak ikut arahan dia, jadi tak masakan? Yang tu bahaya, risiko. Mungkin dia tak takut tak jadi lah. Kalau orang yang dia tahu pasal apa, saya tak kerti, saya kena ikut lah. Tak kerti kat tidur. Kali Ustaz masak jadi medalai ni. Pandai mana aku pandai. Ismail, semalam Cikgu Nurizan kontak saya. Cikgu ni. Dia kata, kau kontak lah Ustaz Kamilin, suruh dia masak sambil dia buat kuliah. Saya tak kontak lagi lah Ustaz Kamilin. Dia tanya, Cikgu Yop nak suruh Ustaz Kamilin masak apa? Masak tu kalau sedap. Lepas tu kata, memang dia masak sedap. Bukan kita dapat makan pun. Tak apa, rojok malu 3 kan dapat bau je. Tiga betul. Sebab bau juga. Boleh kontak saya kambing dia macam-macam bisnes tu. Ada kambing macam-macam. Itulah ya. Dia pakaran bagus. Daripada sebuah semula lah nama. Banyak tujuh lah selain pada kemahiran dia nak jumpa dia kan dengan kawan nama-nama tu. Ya, betul. Ya, orang lah tak jumpa nampaklah janggut dia tak penuh lah. Allah, Ustaz. Saya boleh dapat buat simen ni tu, tak boleh buka video ni. Perlu bagi. Ustaz, hebat lagi boleh buat ni. Bangga nampak, saya buat dekat rumah tak ada kerja apa buat lah. Iman Han kena pergi rumah Ustaz dia. Jugalah anak lah. Ada ladang arnab belakang rumah. Masya Allah. Ladang arnab. Masya Allah. Semoga tercapai. InsyaAllah nanti ada rezeki nak ziarah juga. Boleh. Segala cita-cita. Seri, apa khabar Seri? Baik, Alhamdulillah. Awak kena cakap Kedah ni. Awak dengar semua orang cakap Kedah?
Ya lah, Mahmud. Ini. Oh, Penang. Terhadap industri boleh gunakan tu. Saya tunjuk SPA dan macam mana, urutan macam mana. Wah. Bagus ya. Ya. Seri dia buat kelas spa untuk kanak-kanak. Tunjuk keselaskan untuk anak kita. Seri 12 Jun spa kanak-kanak. Oh, cantik. Alhamdulillah. Oh, ada dalam ni. Oh, ingatkan tua-tua punya. Oh, orang tua lain kali lah. Dah lah, pakai dah lah tu. Bagi budak-budak dulu. Ada juga untuk dewasa. Kemudian lah budak lah. Saya ada bincang dengan Tuti juga seri macam yang wanita-wanita ni lah. Saya kata akak boleh buat yang wanita tapi Google Meet tu akak kontrol lah. Maksudnya wanita saja, cuma walaupun wanita ya kita mungkin macam contoh katalah yang join tu puteri kan, tapi mungkin dia buka kamera belakang dia ada suami dia, anak lelaki dia kan, jadi you all kena pakai tudung jugalah, tapi perbincangan wanita di kalangan korang lah. Boleh je harkan yang sesuai lah. Dia still maknanya masih kena jaga jugalah. Ya, kata asalnya dia. Walaupun semuanya yang kewanitaan kan. Betul, sebab ada banyak topik kewanitaan tau. Macam kalau baca topik darah je pun dah cukup banyak dah nak dibahas kan. Kena faham. Contoh lah. Kalau yang tak melibatkan aurat, macam katalah buat sesi solikan kan, memanglah dalam Google Meet tu korang semua perempuan, tapi let's say contoh kan, Google Meet tu wife I yang tengok awak tengah bersolek, tapi katalah yang mengajar tu you, orang tu tak sebuka semua apa, tapi mungkin I di belakang isteri I akan nampak Juga. yang tu bila fikir macam mana nak buat ni, dia jadi macam susah juga dia tertutup ni. Masing-masing penonton tu kena menjaga aurat jugalah, walaupun memang buat dia. Kena buat dalam keadaan yang memang macam bertudung jugalah dalam apa-apa juga suasana. Tapi dia tidak buka pada lelaki lah, kalau buka pada lelaki kriket. Rujuk fahami lah, fahami saya pakai bagian aurat. Fahmi Salihan. Tunjuk dia mana yang halal, mana yang haram. Yang dibolehkan, tak bolehkan, yang di atas saja lah insyaAllah. Tak betul, memang kan macam benda-benda yang macam kita, saya duduk dalam bidang ni pun banyak benda yang saya macam kongsi-kongsi juga sebenarnya kan. Macam kena tak bicara fikah ni bagaimana. Ustaz, macam saya nak buat iklan untuk seri. Saya kan ada production house. Itu tak tahu, dia tak bincang secara khas lah. Saya tanya seri. Habis nanti bila aku nak ambil gambar spa, takkan nak ambil katil kau yang kosong, mesti ada seorang wanita tengah berbaring yang apa nampak dia sedang spa. Apa tu? Saya cakap kan, seri, kau fikirkan aku tak nak kena ketam. Itu je lah yang cakap kat dia. Dah pegang modal aja. Tak boleh buat. Tak boleh buat semua. Yang tak buat. Saya tunjuk semuanya tak boleh semua. Jadi mana yang boleh yang asal-asal okey. Tapi yang kena ni kita masak. Betul. Kan dah ready dah, kita pun tak sabar ni. InsyaAllah. Try. Cikgu Jamiati pun dah ada, insyaAllah. Kita apa sikit lagi ya. Okey, Assalamualaikum. Irwan. Dr. Irwan nak panggil macam mana? Dr. Irwan ke nak panggil Wan je? Panggil Wan je? Panggil Wan je. Ingat cikgu lagi tak? Ingat. Nazif di mana sekarang, Nazif? Nazif, saya jumpa dia lama dulu. Saya pun dah tak berapa kontak dengan dia. Okey. Ingat. Alhamdulillah. Kita jaga kita lah, insyaAllah. InsyaAllah. Lepas tu banyak online je lah. JSN dulu Yalah, kesibukan masing-masing Cikgu Zaitun ke di situ? Kan kot dia dah lah. Dia buat dia. Ya, saya first time ni nak
Encik Zaitun kan? Moga tercapai Alhamdulillah ya Allah. Hai, seronoknya cikgu-cikgu ada. Takut saya ni jadi macam nak bypass. segala cita-cita. Okey, saya tu alhamdulillah. Macam nanti sihat ke? Semoga insya-Allah nah. Alhamdulillah Ustaz sihat. Ustaz sihat ke? Oh, sihat sangat. Belum lompat lagi, belum panjat bukit lagi. Akak sihat ni, akak. Okey, salam dengan akak lah. Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ustaz, kalau anak murid kita dah
Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh sahabat anda di sini, juga guru-guru Smart K yang saya kasihi, mantan-mantan guru yang kami kasihi juga, serta seluruh yang berada di Malaysia ataupun yang berada di luar negara. So hari ini kita datangkan khas dari Penang, Mamu Penang. Mamu ke anak mamu? Dari Penang, kalau kita tengok copywriting yang An-Nadi buat ni, ya, Mamu Penang, mari, nama dia Dr. Iwan Arifin dari An-Nadi SPM 98. Beliau kerja kat Universiti Islam Antarabangsa mengajar ekonomi. Dia nak masak, kita boleh dengar dia share pasal latar belakang dia, pasal dia belajar mana, duduk mana, buat NGO kebajikan apa masa pandemik COVID-19. Jadi kita tidak perlu melengahkan masa. Siapa dah ready, ambil buku nota, ajak suami, ajak anak, bini apa semua satu kampung. Kita tengok apa Irwan nak buat, tapi sebelum tu macam biasa kita buka kita punya program dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, aku nak beli, ya, aku nak. Okey, untuk pengetahuan semua yang ada di FB Live ataupun yang ada di Google Meet, saya cadangkan mana-mana yang tengok FB Live tu masuk je Google Meet. Tapi tak payah buka video pun tak apa, sebab saya faham pagi kadang-kadang macam kakak-kakak semua tak apa, susah nak bertudung. Betul abang-abang ni ada yang tak mandi pakai kain pelikat, kita faham. Jadi tak payah buka kamera, dengar sound, nak tanya terus tanya pada Dr. Irwan sebab kita soal jawab yang ada moderator. Nak tanya apa, onkan you punya mic dan terus tanyalah. Lepas dah habis tanya, offkan balik mic. So tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Dr. Iwan Arifin ke udara. Dah ready di sana? Kita serahkan. InsyaAllah. 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi Datuk Ridwan yang amat dihormati, yang amat kami ihtiram, para guru asatidah yang banyak berjasa kepada diri saya dan rakan-rakan dalam membentuk hidup kami pada hari ini. Hanya Allah yang dapat membalas jasa kalian. Kemudian kepada rakan-rakan sekolah, memori yang takkan terlupakan, insya-Allah, abang-abang, kakak-kakak, rakan-rakan, adik-adik, di mana kita sama-sama menimba ilmu di sekolah kita dahulu. Seronok juga dapat berjumpa secara maya pada hari ini. Terima kasih bagi peluang kat saya ni untuk berkongsi memasak, Datuk Rek. Baik, hari ini saya akan share satu masakan rendang ayam dengan pulut kuning lah. Jadi sebelum saya bermula tu, saya ni sebelum ni tak masak. Tanyalah isteri saya, tanya kawan-kawan kat sekolah dulu pun, memang saya ni tak reti masak. Dulu saya tahu ada kawan-kawan kat sekolah kita ni yang pandai masak. Saya pandai makan je. Tapi setelah awal tahun hari tu, isteri saya dia start macam request lah. Dia bagi tahu, okey, dia jumpa satu peralatan ni bagus, nama Thermomix. Mula-mula saya ni biasalah kita skeptikal kan, tapi berulang kali. Kemudian dia juga dia rajin juga dengar-dengar sekarang kadang-kadang kuliah online tu, kadang-kadang dia nanti share kat saya. Tengok ni, dia kata ni kan ada hadis Nabi SAW sebut khairukum li ahli, hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Ni apa ni, Nabi bagi tahu sebaik-baik kamu di kalangan manusia ni adalah yang paling baik dengan ahli, dengan keluarga dia. Keluarga tu maksudnya kena baik dengan isteri lah. Jadi lama jugalah dia kempen guna hadis tu. Dia kata saya kan dulu belajar agama kan, takkan dah ni dengar hadis Nabi ni. Jadi kita pun mula-mula dengar, lama-lama tu dia goyang jugalah kan bila orang perempuan minta kan. Jadi kita pun kita try usahalah bagi boleh. Alhamdulillah akhirnya berjaya jugalah capai cita-cita dia tu. Kita pun
bagi dapatlah periuk ni. Kemudian yang yang jadi bestnya, saya pun juga jadi macam suka masak pula sebab benda ni dia mudah. Bila saya dapat periuk ni, saya jadi minat masak. Sebelum ni tak pernah masak pun. Sebab apa? Sebab dia ada step by step. Dia ada 70,000 resepi yang mana online ni, dan dia connected dalam periuk ni. Maknanya saya boleh cari dekat handphone saya apa resepi saya nak masak ke apa semua ni. Masakan Melayu pun banyak. Jadi bila saya klik saja dekat situ, dia akan automatik ada, dan dia tunjuk step by step punya benda tu. Jadi insya-Allah jadi. Jadi benda tu menambah keyakinan lah bagi diri saya. Jadi saya tunjuk contoh kat sini. Hari ni kita buat chicken rendang ni. Jadi saya dah search dekat sini, dekat periuk ni. Boleh search, ada 70,000 macam saya sebut tadi tu. Type je chicken rendang, dia akan keluar lah. Dia akan keluar chicken rendang. Jadi kita akan klik start cooking. Okey, jadi start cooking ni dia akan tunjuk step by step. Jadi saya sementara sambil-sambil buat ni, kita akan sembang lah. Okey, jadi kita tengok kat sini step pertama dia. Jadi ni nak tunjuk betapa isteri saya ni dia sangat bersyukur lah ada benda ni. Saya siap boleh masak dekat ruang tamu ni. InsyaAllah boleh pakai baju Melayu sebab insyaAllah tak bau, tak busuk dan dapur bersih. Yang tu yang saya pun suka. Jadi dia dah tak komplain dah, kata letih kemas dapur apa semua sebab masak kat sini je. Saya perlukan ruang kecil ni je. Jadi saya nak share lah. Cuma bila saya dah ni saya rasa manfaat ni insya-Allah lah kalau boleh share ni, saya share lah dengan kawan-kawan semua kan. Manfaat ada benda ni. Pasal saya berpegang jugalah kepada kata-kata orang, a happy wife is a happy life kan. Jadi okey. Jadi bahan-bahan ni semua dah ada kat sini. Kita cuma perlu masuk kan. Okey, saya akan ikut dan dia boleh timbang. Maknanya okey lah, dia suruh buat masuk minyak nyok 50 gram. Jadi ni ada sebotol ni. Saya boleh tuang dan saya boleh tengok dia akan keluar dekat scale tu kat situ tu 50 gram. 50 gram. Jadi kita tuang sampai 50 gram dan kita stop. Kemudian kita tekan saja next. Dia sebut masuk apa pula? Bawang putih. Ini saya buat masuk bawang putih. Bawang putih. Dah siap kupas lah. Dia boleh kalau tengok ada cara boleh kupas kulit semua dalam ni. Tak payah dah nak susah-susah. Semua boleh buat cepat. Bawang 55 gram. Boleh ni saya dah siap-siap lah. Kalau tak ni pun boleh letak dan dia akan keluar kat sini 65 gram lebih kurang. Kita aja next. Okey, lah ni kena tahu English sikit lah. Galanggal ni saya sebab dulu duduk Canada, bila pergi Chinatown nak cari bila raya kan nak masak juga ketupat dan sebagainya. Kena carilah nama lengkuas baru tahu galanggal lah. Kedai Cina tu nanti habaq. Depa orang Cina, orang Vietnam ni depa nanti habaq galanggal lah. Jadi kita bubuh lengkuas lebih kurang 40 gram. Kemudian kita tekan saja next. Dia kata kunyit hidup, turmeric, bubuh saja. Lagi halia. Okey, 1 cm. Wan. Maknanya di screen tu dia yang beri tak apa dan tak apa. Yes, dekat skrin ni dia akan bagi tahu berapa kuantiti, macam mana apa semua dia akan bagi tahu dan kita tekan next. Kadang-kadang tu kalau Jadi sebelum masak kita tengok dulu dan kita siap-siap lah timbang ke. Boleh siap bahan semua siap-siap lah. Boleh juga. Kalau setengah macam yalah saya nak jimat, kita nak jimat masa ni kan. Jadi saya dah timbang siap-siap lah. Kalau jenis setengah orang yang tak ni pun kadang-kadang saya macam tepung apa semua tu kita timbang dalam ni je. Tuang kita timbang dalam tu lah. Kan. Mudahlah, tak payahlah nak ada timbang asin apa semua ni. Buat dalam ni je. Bawang pun tadi tak payah potong apa. Bubuh je. Bubuh je. Okey. Saya nak mencela ada orang confuse sebab ada nama Muhammad Irwan Arifin. So Dr. Irwan satu untuk suara, satu untuk video. Jadi pinkan yang video ya, pinkan yang okey. Nak macam mana ni? Yang ni semua orang kena buat Bukan. Irwan tak payah ni, kami yang okey. Oh, sorry. Nampak confuse. Okey, teruskan. Okey, baru nampak gambar. Okey, lah ni cabai dia suruh bubuh 100 gram. Ni cabai. Tak payah potong apa, bubuh je. Nanti dia semua buat dalam tu. Okey, next. Dan ni dia kata cabai kering. Cabai kering saya dah tak pakai lah ni. Wah, saya dia suruh dia tak pakai cabai kering, jadi kami pakai cili buh. Jadi cili buh ni bubuh je. Cili buh. Kemudian ni buah keras. Buah keras 3 biji. Okey, bubuh saja. Kemudian apa lagi? Next. Dia kata okey, serai. Serai dia nak bahagian putih je. Yang ni ialah tak payah potong apa, bubuh je.
Apa lagi dia nak? Okey, lah ni dia kata tutup dan dia akan blend lah. Dia akan blend. Okey, kita tutup. Okey, tekan next. Okey, lah ni dia ada 3 bulat kat sini ni. Yang ni kalau buat manual pun boleh. Tapi yang ni sebab saya ikut resipi yang dah ada siap ni, kita pusing saja. Jadi dia akan kontrol masa, dia akan kontrol suhu dengan dia akan kontrol speed nak pusing tu. Yang ni memang saya surrender. Yang ni memang saya ikut mesin lah. Kalau mesin tu kata 5 minit, suhu 100 Celsius ke apa, memang kita ikut. Kita orang lelaki tak erti masak kan. Kalau orang perempuan yang mana experience tu, mungkin dia tahu bila masak kuali tu suhu nak agak panas ke nak ni kan, dia boleh slow api. Kita mana nak erti kan. Jadi mesin ni menyelamatkan lah dan juga memudahkan ramai orang yang tak erti masak jadi boleh masak tu pasal benda ni lah. Okey, lah ni dia suruh ni kita pusing dia akan blend. Okey. Wan, tunjukkan sikit skrin termomik tu apa kami Nak dari tengok jauh. skrin. Mana nak tengok Tunjukkan okey yang di Irwan satu lagi. Ni. Nampak Wan kena buat ni. Wan kena buat kamera tu, kamera yang ke belakang. Oh, kamera yang ke belakang. Oh, okey. Yang tengok. Okey. Okey. Yang ni masa, yang ni suhu, yang ni dia punya speed lah. Dia boleh sampai speed 10 Speed 10 ni kiranya kalau macam saya bubuh gula batu tu jadi gula icing Speed dia tu punya kekuatan dia tu. Dia punya blender Blender dia ni. Kalau nak buat kalau bubuh beras jadi tepung beras. Oh, macam tu. Sebab tu bila saya buat ayak soya, hari tu ada orang tanya, kawan-kawan bila saya share tu, dia tanya, tak payah cabut kulit tak payah. Dia blend hancur semua. Gula batu tu, dengan gula batu tu, jadi snow. Kekuatan dia punya tubuh tu lah, mesin dia tu. Dia tak bising ke lah tengah blender ni, tak bising macam blender biasa tu kan? Dia senyap. Dia tak bising sangat. Tapi kalau yang speed 10 tu dia akan bising lah. Satu lagi bising kalau buat roti bila buat dough tu kan dia nak uli tu. Dia keras. Yang tu kena jaga pasal dia keras dough tu kan. Okey. Lah ni dah siap. Kita tekan next. Jadi dia akan suruh ni lah. Jadi saya tutup kamera sini sana. Jadi dia suruh kita buat turun buka nak tapi boleh juga kau nak tengok ni. Saya share tengok apa yang kat dalam periuk ni lah. Okey, tadi kita dah blend tadi tu. Kita dah segala cabai serai tadi tu. Speed 8 tadi kan. Jadi kita scrape down. Dia memang itulah blade dia tu. Yang orang kata power tu blade dia. Cikgu Jamiati, blender biasa dengan blender Thermomix ni hasil dekat dalam dia sama ke lain ni cikgu? Tanya cikgu. Cikgu tangan lain, saya lain. Okey, saya nak scrape down ya. Baik. Dr. Irwan, how Ya, long your wife campaign for you to buy the Thermomix? Oh, yang ni lama tempoh tu. Dekat 2 bulan juga rasanya, 2-3 bulan jugalah. Subhanallah, 3 bulan nak ambil hati 3 bulan juga. Nak ambil hati. Tak, pasal dia memang pandai masak sebelum ni. Jadi saya tak heran sangatlah benda ni. Dia memang rajin masak lah. Dah belajar tu. Dia tiada. Sudah nak belajar masak, belajar kaedah menasihkan suami. Kaedah tu dia nak share tu lah. Tapi jangan tag. Kadang-kadang dia nak kata apa setengah orang nak tag suami dekat. Dia kata buat malu. Dia kata jangan tag tapi share. Bila ada ceramah tu suruh dengar sekali. Pasal tu suruh dengar sekali. Dengar ustaz tu kata khairukum li ahli. Nabi puji orang buat baik dengan isteri. Kan Nabi suruh kalau ada sedekah apa semua dahulukan ahli keluarga. Lepas tu kalau ada lebih baru bagi kat jiran, baru bagi kat kawan-kawan, baru bagi kat orang lain. Dia nak share-share benda macam tu lah, bagi kat mak ayah dulu. Jadi lama-lama tu dia, yalah kita dulu sekolah agama kan, kita pun lambat-lambat tu. Sampai kami nak Irwan. Sampai kami mak ayah isteri kami tak ada lah. Ada, sampai juga dia Dia lambat sikit. Okey, sampai insya-Allah. Okey, baik. Jadi kita tekan next saja. Okey, yang ni lagi dia suruh lagi sekali lah 15 saat untuk kita blend lagi sekali, bagi lagi halus. Nampak?
tak dengar dia punya ni. Memang dia bunyi senyap lah, tak bising. Kalau speed 8 ni dia tak bising. Kalau speed 10 tu akan bising lah. Okey, yang ni dah siap. Kita script down. Kemudian saya akan ni kita ikut je step dia. Jadi orang yang tak reti masak pun jadi boleh masak InsyaAllah. Nak kata pandai tu dah lah, tapi masak tu boleh jadi makan untuk ni lah family insyaAllah. Baik, tekan saja next. Okey, lah ni dia nak apa orang kata nak tomeh. Jadi nak tomeh kat sini ni dia punya setting dia 8 minit. Dia akan guna 120 Celsius dengan speed dia ni dia akan pakai speed sudip. Jadi yang ni yang antara kelebihan lah orang bagi tahu ni isteri saya suka lah. Maknanya dia tak payah dia duduk tepi periuk kalau nak tepi kuali tu. Jadi lah ni saya tekan je ni 8 minit. Dia akan tomeh minyak ni lah. Dia akan tomeh bahan tadi sebelum kita masuk apa ni ayam dengan kita akan kukuh pulut kat atas. Baik. Sementara nak tu saya ingat saya nak share sikit yang ni lah, ada slide sikit. Boleh Datuk Rek? Boleh, silakan. Kiranya tekan-tekan tu disuruh tekan-tekan je lah kan? Maksudnya yes. 5 minit, 3 minit tu dia punya arahan lah kan? Ya, betul. Kita ikut saja. Kalau nak explore lebih boleh guna resepi sendiri boleh juga. Tak ada masalah. Jadi sini saya akan share screen saya nah. Ni perkongsian dengan Anadi. Nampak dekat skrin? Keluar dekat skrin. Ada dekat kamera satu ada. Okey, ada. Okey, saya cakap macam ni okey kan? Okey, cantik, sedap. Okey, baik. Ni sajalah nak share atas nasihat daripada Datuk Ridwan, minta share saya sikit ni. Saya segan nak cerita banyak ni. Saya ni tak ada apa sangat. Kiranya apa yang berlaku pada diri saya ni banyak jasa guru-guru yang membentuk sahsiah peribadi saya lah. Jadi lepas habis SPM dulu waktu nak pilih pilihan masuk universiti ni mungkin untuk adik-adik lah. Saya memang tekad bulat hati saya masuk UIA pasal apa? Pasal dulu saya orang Penang. Penang tak ada sekolah agama. Jadi bila masuk Semak Kajang, first time saya ni didedahkan dengan bahasa Arab. Jadi Dok Iwan Sat. Ceritakan hang daripada hang form 1 sebab hang ni unik di form 1. Boleh sikit-sikit uraikan masa di Semak Kajang atau bawah sikit. Jauh tu cerita lagi orang boring dengar. Sat je kita ni. Okey, masuk Semak Kajang. Semak Kajang terus terang bukan pilihan saya lah. Waktu habis UPSR saya ni sekolah kampung, orang Penang. Keluarga saya orang kampung. Jadi kesedaran waktu tu kurang. Mak ayah memang tak bagi masuk sekolah agama, depa suruh masuk Penang Free. Jadi bila ni jasa ustazah saya kat sekolah rendah saya masih ingat lah, ni dia jadi guru besar di sekolah Balik Pulau lah, Ustazah Norsilawati ni. Jadi waktu UPSR tu dia tanya, waktu tu ada 4 borang, 2 Semak Kajang, 2 Semak Labu. Dia tanya kepada kami semua ni, dia kata balik tanya mak ayah, siapa nak masuk ni, bagi tahu ustazah nak hantar borang ni. Kami sekolah kampung waktu tu tak tahulah, mungkin kementerian nak start ajak orang kampung masuk kan. Jadi bila minggu depan tu ustazah tanya, ada yang minat? Tak ada siapa pun kata nak masuk sekolah agama. Jadi ustazah tu kecewa, tapi dia kata kat kami, saya ingat lagi dia kata, tak apa, kalau mak ayah tak mau isi, ustazah isi. Ustazah akan pilih siapa-siapa 4 orang daripada hampa ni, ustazah nanti isi, ustazah nanti hantar. Jadi bila keluar result semua tu, kawan saya 2 orang masuk Semak Labu. Tapi yang Semak Kajang ni saya seorang. Rupanya seorang lagi tu dia tak dapat 4A. Jadi bila nak saya pun wallahualam tak tahulah macam mana boleh terdetik di hati nak juga masuk Semak Kajang ni, sebab dulu saya rasa saya banyak baca cerita Enid Blyton. Tak, cerita novel kanak-kanak kan. Kan dulu kita sekolah ni dia apa cerita apa seronoknya sekolah asrama, boleh buat parti lah malam-malam, boleh nak menyelinap apa semua kan. Berdikari semua. Jadi novel tu menyebabkan saya rasa macam kalau saya sekolah di Penang, macam saya masih dekat dengan keluarga, saya nak bila saya baca tu saya rasa seronok. Yang tu lah terus terang apa yang menyebabkan saya masuk Semak Kajang lah. Yang kemudian tu sampai habis lah. Jadi bila kadang-kadang terdetik rasa putus asa dan sebagainya, saya tetap rasa hari tu aku yang nak juga walaupun mak ayah tak bagi kan mula-mula dululah. Jadi alhamdulillah lah ni bila nampak kebaikan apa semua,
Habis-habis kemudian mak ayah saya pun, adik-adik saya pun kalau boleh dia suruh masuk sekolah agama lah. Alhamdulillah. Banyak perubahan. Keluarga saya jadi lebih dekat kepada agama dan banyak lagi lah. Yang tu cerita lama sangat tu Datuk Red. Sekolah punya ni. Tak apa, cukup ringkasan. Okey, terus. Cukup terus. Okey, bila dah habis SPM di sekolah tu first time sebab saya rasa saya telah terpaksa usaha banding kawan-kawan saya. Jealous waktu tingkatan 1 tu saya tengok kawan-kawan daripada Selangor, depa macam bahasa Arab depa dah ada asas. Jadi terkenangkan 5 tahun tu saya usaha rempuh kan. Khud al-ibrik ba' ala nar, Ustazah Sa'diah dulu, Ustaz Bakru, ra'aitul asada fil masjidi. Saya kata saya tak mau membazir, saya nak kekalkan bahasa Arab saya tu, saya pilih UIA. Semua saya pilih, semua borang UPU tu saya pilih UIA. Nombor 1 saya pilih ekonomi. Saya pilih ekonomi. Jadi saya masuk ekonomi di UIA. Cuma kemudian bila di UIA, saya terdedah dengan rakan-rakan international. Jadi macam mana yang Dr. Azlan cakap semalam lah, kita kan kena selalu bertanyakan why, kena tanya kenapa. Macam semalam Dr. Azlan banyak sebut bidang sains. Saya banyak bertanya dalam bidang agama walaupun saya belajar ekonomi, tapi bila di UIA tu sebab kita ramai pensyarah, ramai rakan-rakan antarabangsa ni, kita macam tengok awak depa macam cara lain. Macam awak depa tak buat setengah yang kita buat ni. Jadi bila saya tanya, depa boleh tunjuk, okey ni kat library mai kita tengok buku-buku ni. Jadi saya orang ekonomi waktu tu, saya rasa macam tak boleh jadi ni, aku nak tahu juga ni supaya saya rasa puas hatilah kan. Sebab kadang kita tanya, pasal apa depa tak baca kunut? Contoh benda simple lah, observation kita kan. Pasal apa depa lepas sembahyang turis bangun tak baca wirid, depa tak tahu hormat ke? Tak ada ni ke? Lebih kurang macam itulah. Yang orang kata trigger tu, mempersoalkan why, kenapa? Jadi bila tanya, depa macam boleh jawab. Jadi saya tak puas hati betul. Saya kata saya kena belajar agama juga. Jadi lepas habis ekonomi tu saya sambung belajar buat degree Islamic Studies di UIA juga. Saya ambil peluang malam-malam kuliah pergi belajar dengan kelas-kelas malam, kuliah-kuliah yang ustazah buatlah dalam bahasa Arab dan sebagainya. Waktu tu memang pelik saya seorang budak ekonomi, selalu kebanyakan budak yang pengajian Islam lah. Cumanya mungkin saya boleh share petua yang hasil didikan di Smart Kajang ni. Seingat saya lah, ni Masya Allah, moga Allah ampunilah dosa saya, tapi saya share lah sebab ada orang yang berjasa tu kat sini. Selama 5 tahun di Smart Kajang dididik untuk menjaga solat subuh berjemaah. Seingat saya waktu saya di Smart Kajang, saya tak pernah jemaah kedua solat subuh berjemaah ni. Hasil didikan ustaz-ustaz kita yang sangat orang kata usaha keras lah nak make sure kita bangun subuh ni, termasuklah ustaz dan cikgu. Hasil paip getah ke? Tapi alhamdulillah seingat saya tak pernah kena paip getah tu. Tapi memang saya jadi bila di UIA pun walaupun saya duduk college kediaman jauh, subuh tu dia macam memang saya akan usaha bangun, jalan juga waktu pagi-pagi tu, pergi juga solat di masjid. Jadi di masjid itulah yang saya start berkenalan dengan kawan-kawan. Saya tengok yang rajin main masjid ni, mereka pun banyak membentuk peribadi saya untuk lebih orang kata belajar lagi ilmu. Yang jenis jaga solat subuh ni. Dan benda tu saya bawa insya-Allah lah, hopefully sampai bila-bila lah. Jadi mungkinlah petua untuk semua yang mana ada ni solat subuh berjemaah yang ditekankan sangat oleh ustaz-ustaz kita di sekolah dulu, walaupun dulu menepik getah dan sebagainya, tapi saya rasa amat bersyukur. Didikan tu saya rasa banyak membentuk peribadi saya. Saya rasa kalau macam solat subuh berjemaah tu kalau saya buat satu hari tu saya okey. Kalau lah ada terlepas dan sebagainya, memang dia rasa macam bad mood saja kan. Pasal tak tahulah nak ni. Okey. Cerita UIA ni saya tunjuk ni inilah anak-anak murid saya yang dah habis PhD. Ni yang dah viva dan sebagainya. Jadi dah ni ada yang dah balik jadi pensyarah di Indonesia, yang jadi kerja di bank negara Bangladesh. Ada yang tengah nak buat pembetulan viva dan sebagainya lah. Jadi nak share bahawa adik-adik yang mana nak sambung belajar tu jangan putus asa. Boleh usahakan untuk tuntut ilmu ni. Okey, termomik ni dah siap. Saya nak buka balik kamera. Sekejap lagi saya sambung cerita lagi nah. Kita sambung. Macam mana dah tahu dia dah siap? Memang dia berbunyi di belakang. Dia bunyi tu. Sat nak dengar bunyi ya? Saya bagi dengar bunyi ya. Sat. Tak gemar. Dengar.
Dia bunyi tet. Okey. Okey, dia bunyi macam tu lah, bunyi teneneng tu. Okey. Baik, Lani dah siap. Okey, sorry tadi saya dah ter-on dua-dua mic. Okey. Yang Lani dah ni Okey ya? Clear ya? Clear. Clear. Okay, sorry tadi saya lupa nak off mikrofon satu lagi. Okey, Lani bila dia dah siap dia akan bunyi. Dia bunyi muzik tadi itulah. Dia akan bunyi muzik selagi kita tak tekan tu dia akan bunyi banyak seroman kata benda dah siap. Okey, next step Lani dia suruh buat masuk ayam 18 gram. Saya dah timbang tadilah. Okey, Lani kalau nak tengok dia punya ni nantilah bila dah okey, Lani saya boleh share kalau nak tengok kuat nampaklah. Yang ni Lani yang dah kita dah inilah dah tomeh. Jadilah nak masukkan ayam Jadi masukkan ayam. Okey, yang ni saya dah timbang tadi 800 gram. Buat masuk je. Buat masuk. Okey, ayam dah masuk. Kita tekan next. Dia suruh mau masuk ni. Lepas ni kita nak masak ayam ni Okey. Jangan tutup dulu nah, bagi tunjuk kat kami nanti apa benda macam mana kat dalam tu. Oh ni nak tengok kat dalam ni. Ya, dia campak-campak. Kalau mudah sangat campak je. Lah ni macam itulah keadaan dia. Kena tengok kamera yang satu lagi yang dekat phone saya tu. Ya, tadi dah tumis, lepas tu buah ayam. Okey, buah ayam. Lepas tu saya tekan lah ni dia nak masak dah lah ayam ni. Okey, sebelum dia masak ayam tu maaflah tanya ni macam perak sangat. Boleh tanya aja. Yang pisau blender bawa dalam tu dia tak pi hancurkan ayam ke apa ke? Tak. Dia ada yang apa reverse blade tu dia akan guna bahagian pisau yang tumpul tu. Oh, jadi dia macam sudip lah boleh. Dia buat pisau kan sebelah tajam, sebelah tak tajam. Nanti saya tunjuk kalau ada masa saya akan tunjuk gambar. Saya pernah buat char kway teow tak hancur. InsyaAllah. Alhamdulillah. Goreng semua dalam ni. Baik, lah ni saya dah letak ni. Kita nak apa ni. Jadi kalau periuk Thermomix ni dia main sekali dengan pengukus. Jadi nak jimat masak ni saya akan kukus pulut kat atas ni. Kita akan masak apa ni rendang ayam tu kat bawah. Jadi kat atas ni saya akan letak pulut lah. Pulut ni saya dah rendam lah. Rendam dengan kunyit kan, pulut kuning ni. Okey. Ni pulut yang kita dah rendam Pulut kita dah rendam, jadi saya akan letak dalam ni Bubuh je. Okay. Saya letak kertas apa ni parchment paper ni tak mau bagi nanti ayak dia takut jatuh nanti kita punya rendang tu jadi cayak. Kan? Okey, kita letak ni. Jadi wap daripada rendang kat bawah ni dia akan masuk kat atas ni. Dia akan masuk pulut kat atas ni. Jadi kita tengok setting dia 18 minit untuk masak rendang ni. 120 Celsius ni dia punya suhu dan dia punya speed ni dia guna sudip. Lah logo dia sudip. Kita pusing je dia akan guna sudip Jadi ayam tu insya-Allah tak hancur. Datuk Red risau ayam tu hancur. Jadi lah ni 18 minit bawah masak, atas ni pun masak kukus. Jimat. Sebelum ni saya masak nasi Arab pun macam tu. Kita masak nasi kat bawah, kita kukus ikan ataupun ayam kapsa ke ayam mandi tu kat atas. Yang ni saya sebab saya orang ekonomi kan. Saya suka sebab dia efisien. Alang-alang kita guna elektrik tu kan. Bawah masak, atas pun masak. 18 minit tu siapa yang tentukan? Saya ikut resepi mana resepi. Dia okey. Lepas tu yang kukus kat atas tu dalam periuk hitam tu dia ada air sekali lah maknanya. Tak ada. Habis air tang mana Mai? Dia ambil wap daripada bawah ni. Bawah ayam tu. Wap ayam tu. Tadi kan kita dah blend bawang-bawang semua tu kan ada ayak. Dia akan naik minyak tadi kita bubuh. Oh, lagu tu nah. Okey. Tapi kalau nak masak nasi semua, kalau nak kosong pun boleh, tapi kena buah ayak lah. Kalau tak ada bahan kat bawah tu, buah ayak lah. Dia masak elok lah. Nasi tu dia elok sebab dia punya kanji-kanji semua jatuh lah. Sihat lah. Mungkin tak tahu. Mungkin tu petua kenapa orang tanya saya makan banyak tak gemuk ke. Wallahualam tak tahu.
Ya. Dok Irwan ni, depa habaq macam dengar program dengan Datuk Rizalman lah sebab cakap utara. Allahu Akbar. Nak teringat, Huda nak kata, nak request suruh cakap Penang. Saya pun cakap Penang lah. Jarang dapat peluang cakap Penang ni. Ya, tak apa. Next session Huda cakap Jepun. No. Okey, teruskan Wan, teruskan. Okey, saya sambung sikitlah perkongsian atas permintaan Datuk Red tadi ni. Jadi cerita UIA ni, alhamdulillah UIA bagi peluang saya untuk sambung belajar lepas saya dah complete degree ekonomi dan Islamic Studies. Kemudian maknanya saya sambung master in Islamic Studies tapi tak dan habis. Waktu tu ialah bila saya tanya siapa boleh bagi beasiswa. Jadi yang pengajar Islam macam dia tak berapa ada, tapi yang ekonomi dia kata you sambung master kami akan bagi beasiswa. Jadi saya pun bila apply tu satu bagi beasiswa, dapat pula Canada kan. Kenapa pilih Canada? Yang ni pun saya pilih tempat yang tak ada orang. Bila saya tengok ramai orang Malaysia ramai, UK Australia ramai kan. Jadi saya ni mungkin macam dululah bila saya duduk Penang tu nak sekolah Semak Kajang sebab tak ada orang yang saya kenal. Jadi bila Australia, UK waktu tu favorite lah kan. Dia kata ramai orang Malaysia sana. Tempat mana US pun ramai. Tempat mana yang tak ada orang Malaysia ramai? Kata Canada. Okey, jauh pula tu. Okey, saya pergi Canada. Memang tak ada orang Malaysia sikit sangat lah. Jadi saya buat master, kemudian habis master saya balik ingat dah tak boleh dah sambung belajar, tapi UIA kata you pergi lagi, sambung lagi PhD. Jadi saya pun sambung juga PhD. Jadi lebih kurang 7-8 tahun lah di Canada. Master dengan PhD saya tu, Canada ni sejuk ni lah sebahagian gambar. Nak share kehidupan di Canada ni, banyaknya gambar salji lah sebab Canada ni sejuk kan. Hujung bulan 10 tu salji dah turun, sampai bulan 4 salji lagi. Jadi semalam Datuk Lan cerita dia asyik baik bulan puasa habis kan. Saya terkena waktu 5-6 tahun sudah ni, saya anak beranak puasa memang time sama. Subuh 2.45 pagi, maghrib 9.45 malam. Alhamdulillah anak-anak saya yang dua ni mereka boleh puasa. Mariam dengan Aiman waktu tu kecil lah, 5-6 tahun. Alhamdulillah waktu cuti sekolah. Jadi kami waktu sama waktu winter, walaupun salji, kami orang Canada ni dia suruh keluar walaupun ribut. Jadi kami kadang tengok berita UK emergency darurat, sekolah tutup. Orang Canada kita relax je, negatif 40 pun sekolah buka. Bayang negatif 40 Celsius tu sekolah buka lagi. Anak saya pergi sekolah lagi. Kadang tengok tempat lain salji teruk pun kata orang Canada sebab mungkin dia dah biasa lah kan. Jadi bila salji ni kami keluar main lah. Buat slide. Memang kerajaan semua pun buat slide besar-besar supaya dia tak mau sebab winter ni kadang orang suka muram kan. Orang suka sejuk kan. Jadi dia nak orang have fun. Jadi kalau tengok gambar ni ada satu gambar yang ni ada gambar patung bear ni. Yang ni Tasik sampai ke bangunan parlimen dekat Canada ni dekat 11 km ni. Bila winter jadi tempat skating. Jadi kalau nak pergi universiti pun boleh skate lah. Jadi ada kedai jual macam-macam ni dekat Tasik ni bila waktu winter. Jadi kami skate lah. Skate ke main ni buat naik bukit atau bubuh lah plastik ke apa ke. Lepas tu turun lah. Main slide lah. Canada ni juga terkenal ni, saya bawa gambar ni lah. Kami selalu kadang cuti tak nak pergi mana, pergi Niagara Falls lah. Salah satu kalau ada peluang pergi tengok hebat. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala cipta alam, keindahan alam ni kata hebat. Dan Canada ni terkenal dengan tulip lah sebab dulu waktu Perang Dunia Kedua Ratu Belanda dia lari dapat perlindungan ke Canada. Jadi bila bulan Mei tu banyaklah tulip dia. Ni gambar saya Viva lah akhirnya penghujung saya punya ni. Ni baru selesai Viva, alhamdulillah akhirnya selesai dan kemudian balik pulang berkhidmat di Malaysia lah pada yang ni Disember 2014 saya punya Viva 9 Disember. Okey. Ni nak cerita saya punya NGO lah. Lepas dah habis Canada ni balik ni berkhidmat di UIA. Kemudian saya ni Datuk Rek minta cerita jugalah kan aktiviti waktu COVID-19 punya pandemik ni. Jadi saya ada
terlibat dengan beberapa NGO lah. Jadi yang pertama ni IQ Malaysia, Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim. Yang ni kita ada apa? Banyak program lah kita buat. Program kebajikan, program kuliah. Presiden kami ni Dr. Rozaini Ramli, pensyarah UTSI. Jadi kita waktu yang terbaru antara yang kita buat ni adalah kita bagi inilah, kita fokus bulan 2, bulan 3 sampai ke sebelum bulan puasa hari tu kita fokus dekat hospital Sungai Buloh sebab dia jadi pusat COVID center. Jadi Jumaat, Sabtu, Ahad kita bagi makanan. Setiap hujung minggu kita bagi 200 pack sebab bila kita tanya kepada frontliner kat sana, mereka kata hujung minggu susah kerana mereka tak ada nak pergi makan. Jadi sebab kantin kedai banyak tutup dan depa tak ada masa nak keluar apa kan. Jadi kita memang provide, kita buat kutipan, kita pergi bagilah. Kita bagi kat doktor, kita bagi dekat security guard. Alhamdulillah. Dekat 2 bulan juga setiap Jumaat, Sabtu, Ahad tu kita bagi. Kita tukar-tukar caterer lah. Kita tukar-tukar caterer, kita pun nak bagi peluang juga dekat banyak-banyak caterer ni untuk bagi depa punya makanan. Kemudian ada gambar lagi lah. Ni macam yang ni IQ Perak. IQ Perak ni dia fokus dekat macam rumah PPR, flat Seri Kepayang. Yang ni mereka jemput saya untuk tengok. Jadi mereka panggil budak-budak kecil ni. Sebab flat Seri Kepayang ni budak-budak kecil ni mereka bagi makan. Tapi sebelum mereka bagi makan tu, mereka suruh budak-budak ni solat. Mereka ajak solat, baca, bagi membaca, bagi storytelling. Yang ni antara aktiviti kebajikan IQ Perak buat. Selain daripada kuliah-kuliah lah. Kuliah-kuliah sini saya tak payah cerita lah. Yang ni memang banyak NGO yang keagamaan ni memang buat kuliah-kuliah yang mengaji berkitab ni. Jadi ini yang aktiviti IQ Perak depa suka buat banyak dengan untuk ibu-ibu tunggal di flat-flat perumahan ni. Yang ni kalau tengok yang saya tengah highlight ni, yang ni IQ Perlis. Depa banyak juga buat kelas untuk budak-budak asnaf, my tuition dan sebagainya lah. Jadi IQ Malaysia kita juga buat jugalah macam wacana bila ada isu-isu contemporary kita buat. Jadi sumber kadang fundraising yang kita buat ni biasa kita buat setahun sekali. Biasa kita buat iftar perdana lah bulan puasa ni, kita jual meja lah. Kadang orang dia nak derma, tapi bila kita nak minta saja-saja macam tu kita segan. Jadi kadang-kadang dah jadi budaya masyarakat, sebahagian masyarakat kita lah, especially yang tinggal di bandar ni, bila kita hantar kata okey ni kita nak buat iftar buka puasa ramai-ramai. Boleh tak beli meja? Jadi setengah orang ni nak derma 50,000, dia bagi 50,000. Tapi kita package lah, kata beli meja dan sebagainya. Dia kos dia lebih kurang dalam 90-80. Tengoklah caterer dan tempat tu lah. Jadi dari situ kita dapat fundraising dan kita buat untuk aktiviti-aktiviti ni. Dan IQ Malaysia setakat ni kita punya fokus kita adalah sekolah ni. Kita ada satu sekolah di Pulau Pinang. Sekolah Smart IQ ni daripada 2016 kita dah start buat. Cita-cita kita adalah sekolah ni dah cantik lah dulu teruk ni kita, jadi bila dapat ni kita memang bagi almost like 60-70% daripada fundraising yang kita buat waktu iftar perdana dan sebagainya kita bagi ke sekolah. Beli tanah, dulu tanah tak ada, kita beli tanah, kita buat bangunan cantik dan sebagainya. Beza sekolah ni dengan sekolah lain ni, kita nak sekolah ni kita budak-budak ni depa kena hafal Quran, tapi hafazan dia tu kita tak mau dia hafal kuantiti. Kita nak dia hafal, kemudian dia boleh explain ceramah wah padam pula dah saya punya slide ni. Nampak tak hilang Hilang. Yang satu tu dia live meeting, dia line mati. Allahu akbar, line dia mati pula dah. Boleh tak bagi masa saya Sat? Saya try ni balik backup Sat ni dengan sambil saya cerita sekolah tadi ni. Macam mana boleh terpadam pula dah ni. Sorry. Tak apa. Wifi terganggu. Phone ni okey. Sat lah, saya try, saya nak kena join pakai ni Sat. Saya makan dulu kan ni. Suruh makan dulu. Ustaz Zakaria. Assalamualaikum Ustaz Zakaria. Lama tak bertemu. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Sihat ya? Sihat Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur Ustaz ada dalam ni. Alhamdulillah. Rasa bahagia lama. Memang lama sangat tak bertemu. Tuan. Ni Ustaz Zakaria ada kepakaran dia, boleh share sekali lah. Ya, dia kepakaran dia bidang bacaan Al-Quran. Boleh satu sekali ke salah. Sekali boleh dah. Boleh.
Ustaz, nanti saya PM Ustaz lah, kita buat satu program insyaAllah. Ustaz Zakaria. Boleh. Saya tertarik dengan Dr. Irwan cakap ni tentang kepedulian kebajikan Al-Qayyim ni. InsyaAllah. Si Irwan lah barakatillah. InsyaAllah. Terima kasih, Boleh kita doa-doakanlah. JB nanti. Boleh. Sebab sekarang ni Ustaz juga membantu orang yang zero Quran, orang yang tak pandai ngaji. Kalau kat flat Seri Payang tu bagus sangat lah tu, asnaf. Bagus tu Ustaz. Itu satu kerjasama yang baik tu. Nyanyi pandai, mengaji tak pandai pula. Alhamdulillah Ustaz, teruskan, masya-Allah, baik. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Amin, insya-Allah. Puan Azimah Dola, Puan Azimah, Kak Azimah. Ya, saya. Assalamualaikum. Sementara Dr. Irwan dengan saya ni, nak maklum juga Kak Azimah ni, kami pun tertarik kepakaran masak guna termos ni di FB Kak Azimah. InsyaAllah nanti kita share pula. InsyaAllah. Belan telur pandai tu. Goreng telur masak. Sorry tak dapat respon sangat sebab hari ni saya kerja ni tengah bengkel sebenarnya. Ya, akak Cebik tengok je ni. Di sekolah ya? Tak, saya di PPD. Di PPD. Sebab hari ni dimaklumkan ada ucap tama Menteri Pendidikan. Ya. PDPR bersambung lagi ni. Sampai bulan Julai kan. Tak apa. Nanti kita cerita kemudian lah bab-bab pendidikan ni. Hari ni cerita bab Ustaz Dr. Irwan dulu. InsyaAllah. Simpan cerita saya. Dari tiga. Belum lagi. Siapa lagi ada di sini? Kita boleh tanya khabar sama-sama. Dah ni dah kan? Slide ni. Dah nampak kan? Dah nampak. Okey, Dr. Irwan, kita serahkan balik. Okey, baik. Jadi saya cerita sekolah ni, basically apa pendekatan kita, student tu dia kena hafal. Dan bukan saja hafal, kita nak dia tahu juga tafsir ayat tu. Ibnu Katsir kata apa, At-Tabari kata apa, As-Suyuti kata apa, tafsir. Jadi bila dia baca pula tafsir tu, dia kena tahu pula kalau ada hadis yang tafsir, hadis at-tafsir bil ma'thur, macam ada hadis-hadis Nabi tu, dia kena tahu hadis ni sahih ke, dhaif ke, dia kena rujuk pula. Kena rujuk pula Sahih Bukhari, kena rujuk pula Sunan Abi Daud. Dia kena tahu hadis-hadis yang dia pakai tu. Boleh pakai ke tak? Lepas tu dia kena tahu pula hukum hakam yang terbit. Apa pandangan ulama mazhab Syafi'i. Apa pandangan. Jadi kita juga guna exposure ni untuk baca balik kitab-kitab. Kalau boleh kitab-kitab fiqh. Macam untuk fiqh, depa kena baca kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i. Supaya depa tahu terus apa sebenarnya perbahasan hukum. Yang ni pun saya teringat dulu waktu sekolah dulu dengan kawan-kawan macam Adlan dan sebagainya. Kami selalu juga kadang pergi library tu. Cari balik. Ke dalam kelas kita kan bila kita belajar kan ustazah nak sebut ni. Hadis ni bila kita baca Quran Sunnah ni Bukhari, Muslim. Tapi kita nak tahu macam mana rupanya. Jadi kita pergi library. Saya ingat lagi. Library kita tu ada terjemahan Kutubus Sittah ni dalam bahasa Indonesia. Jadi selalu kita nak pergi tu nak baca yang tu lah. Jadi kita nak kalau boleh budak-budak sekolah ni saya nak depa ada pengalaman tu. Jadi yang ni yang kita buat. Mereka kena pandai berpidato dan juga depa kena tahu adab berbahas dan untuk bertanya. Dan untuk defend tu. Sebab saya teringat waktu saya kat UAE saya kalah dengan orang background agama bila saya nak tanya hampa nak argue ni betul tak betul ni. Depa boleh tunjuk bacalah ni buku apa mazhab Syafi'i. Nak baca ni Imam Syafi'i kata apa tafsir ayat ni. An-Nawawi mazhab Syafi'i dah baca tengok ni Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim dia kata apa hadis ni. Hampa yang jadi kita macam tak boleh jadi. Jadi saya nak kalau boleh kita ni teruskan. Jadi saya nak kalau boleh orang-orang yang macam budak sekolah Smart IQ ni pun mereka ada pendedahan di sekolah kita dah expose depa dengan kitab-kitab dan perbahasan yang tinggi ni supaya esok bila depa keluar depa boleh betulkan baliklah. Sebab kadang-kadang saya pun rasa risau sebab kadang-kadang zaman sekarang ni orang banyak sangat cerita konspirasi lah, kadang-kadang hadis palsu lah, kata Nabi buat tu, Nabi buat ni tak betul apa semua kan. Jadi hopefully yang ni lah usaha sedikit lah daripada saya dan rakan-rakan supaya generasi akan datang ni untuk menjaga especially ni sunnah Nabi SAW lah. Yang ni cerita Smart IQ lah. Jadi kita masih lagi dalam proses nak kutip pula. Lepas ni kita nak expand pula asrama asrama lelaki ni kita nak buat betul-betul lah.
Untuk ni. Baik. Kemudian saya terlibat juga dengan NGO satu lagi ni, Permai Budi. Permai Budi ni kita banyak fokus untuk tolong student dan sebagainya lah. Orang-orang susah dan sebagainya. Jadi boleh tengok dekat sini ni, ni saya sendiri bagi waktu student kita kena lockdown dan sebagainya, kita bagi makan dan sebagainya lah. Ni sumbangan banyak. Rakan-rakan alumni ada sebahagian yang menyumbang ni. Terima kasih banyak lah yang menyokong usaha saya kadang-kadang ni. Cuma Permai Budi ni kami punya fokus adalah di Chum Nik, Cambodia. Jadi yang ni memang tahun 2020 sebelum MCO tahun lepas memang rezeki kami pergi bulan 2 sebelum MCO. Jadi memang yang tu kali ke-12. Saya dah 4-5 kali kot pergi, tapi orang lain yang dalam NGO kami ni memang dah 4-5 tahun. Jadi first time saya pergi tu tahun 2016 ke 2017. Jadi saya memang tekad saya nak bawa anak-anak saya datang supaya mereka boleh tengok susah payah orang dulu-dulu hidup. Jadi bila kami pergi Chum Nik ni 6 jam daripada Phnom Penh ni. Jadi biasa kita ada tim lah, tim doktor perubatan, tim doktor gigi dan tim doktor sunat. Jadi boleh tengok ni dalam gambar ni saya tunjuk ni adalah tu gambar saya dengan anak saya Mariam. Saya ni bukan orang perubatan kan, jadi saya tolong apa-apa ajalah depa minta tolong jaga kaunter register dan sebagainya. Kena belajar sikitlah bahasa campur ni. Jadi bila petang anak saya suruh campur pergi main lah, buka kasut semua tu lari dengan budak-budak kampung tu main. Kami pun situ tak ada hotel, memang tidur cara orang kampung. Dulu nak dengar orang yang first pergi tu, tahun 2008 yang first tu, mereka masak Maggi, ada ikan dalam Maggi tu. Ayak Sungai Mekong tu. Lah ni Alhamdulillah perubahan dekat kampung tu, sebab kita buat sekolah di kampung tu. Jadi tiap-tiap tahun kita bawa tim ni, kita buat macam-macam lah dekat kampung ni. Dan memang cuma tahun ni tak ada rezeki lah. Tak ada rezeki. Kita tak dapat pergilah sebab MCO, sebab COVID ni. Kalau tidak memang Alhamdulillah tiap-tiap tahun kita pergi, beratuslah budak sunat, orang yang sakit semua kita bawa. Sebelum kita pergi ni kita akan buat fundraising lah untuk ubat-ubatan dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih banyak kawan-kawan alumni banyak bantu bagi sumbangan untuk tolong orang Islam di Chum Nik ni. Ni saya bawa anak saya ni pasal saya nak depa hargai hidup di Malaysia. Ni kita tengok rumah tu, nampak rumah zinc tu. Ini rumah zinc hangat-hangat ni, bayang depa boleh duduk dalam ni. Jadi yang ni ikut bajet Permai Budi ni, kami setahun dalam satu rumah kita boleh buat lah. Kita akan kumpul fundraising. Rumah kat sana around $15,000 duit kita dalam RM60,000. Jadi tiap tahun kalau ada rumah siapa yang uzur sangat tu, kita cuba usahakan, kita rongkuh jugalah. Kesian, tak patutlah manusia hidup rumah macam zinc tu. Lah ni pun dah banyak dah, elektrik semua dah ada lah. Kalau dulu waktu saya ingat waktu pergi dulu, satu rumah lu satu kipas hangat kan main. Macam kita dulu lah. Jadi tapi saya bawa anak saya, suruh depa nak supaya depa experience susah payah ni. Tu Mariam, Isa semua boleh tengok lah. Jadi kita juga ada waktu petang kita akan pergi cari orang miskin, kita bagi sumbangan beras dan sebagainya untuk orang sana. Tu naik kereta kuda tu sajalah bagi seronok macam orang kampung lah. Ni yang tahun lepas, gambar yang perempuan duduk tu, makcik tu yang ada baby tu anak dia yang ke-10. Tengok rumah dia punya teruk, dia duduk ni rumah keliling zinc. Anak dia yang sulung tu nak sambung universiti, tapi orang sana punya pemikiran kan macam orang kita dulu, orang perempuan dia tak apa nak bagi belajar, dia suruh kahwin je. Jadi kita usaha Alhamdulillah bulan 8 tahun lepas siap rumah kita bagi ganti kat dia, dan anak dia yang dekat sambung, anak dia dulu sekolah kita juga, nanti saya tunjuk sekolah kami ni. Lah sambung universiti kita usaha bagi inilah scholarship. Dia dah sambung belajar. Tu ada gambar. Saya memang suruh anak saya pergi bagilah duit derma kat anak yatim kat situ apa semua, berjumpa orang tua-tua sana supaya mereka rasa nikmat hidup di Malaysia ni. Sekolah kat sana kami yang Permai Budi buat ni. Jadi beza Permai Budi dengan yang lain ni, kalau kadang-kadang NGO yang lain ni approach lah beza, terpulang lah pro and cons. Setengah NGO dia pergi banyak tempat. Tapi Permai Budi ni kami pergi kat Chum Nik ni dan kami tak pergi tempat lain dah. Kami fokus betul-betul kat sini. Jadi sekolah ni boleh tengok daripada dulu bangunan kayu, buruk dan sebagainya. Dah bangun lah ni dah ada 2 blok bangunan 2 tingkat. Ni semua hasil derma orang-orang Malaysia yang dermawan. Jadi kita make sure sekolah ni proper. Tengok baju dia sebab banyak derma ni semua datang daripada geng-geng MRSM. Jadi tengok uniform mereka ikut MRSM punya ni. Sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi lah ni dah ada first batch yang dah masuk universiti dah. Jadi kita harap pendidikan lah, kita ni memang saya ingat pendidikan lah ni kunci untuk ubah kemiskinan. Kalau tidak budak-budak ni semua ni, dulu kalau tak ada sekolah ni habis tak pergi sekolah.
Sebab mereka dulu tak berapa percaya kalau sekolah Cambodia ni kan mereka punya natural curriculum ni kan Buddha dan sebagainya. Jadi kita boleh buat supaya ada juga pengisian agama tu. Boleh tengoklah saya letak ada jadual apa dia punya subjek-subjek agama ada, dan kita ambil cikgu-cikgu dia kena ada kelayakan. Dia ada kelayakan. Jadi ada yang grad daripada UIA lah. Yang jadi cikgu di sana, jadi guru besar lah ni pun grad daripada UIA. Kita minta dia jaga buat elok-elok lah. Dan seperti juga ni lah, dia kena kritikal. Dia kena berani mempersoalkan. Kalau orang tua-tua mereka kata dulu oh yang ni orang perempuan tak boleh belajar dekat meja lah. Mereka masih lagi ada pemikiran macam tu. Belajar kena atas lantai. Macam ni lah. Kita kena persoal dan kita kena jawab dengan cara tu hormat lah. Inilah nak cerita ni. Alhamdulillah lah ni dah ramai 800 student. Kita ada dekat 60-70 lebih kurang guru yang kita usahakan, dan kita memang buat kempen lah. Sebulan RM20. Kita minta juga, kita nak bagi mereka ni berdikari, kita suruh juga parent mereka bayar lah yuran tu sebahagian 50-50. Jadi 50% parent kena bayar, 50% ni NGO kami try carilah. Okey. Baik, ni saya tunjuk je lah gambar-gambar sekolah kami ni. Bila kita pergi tu seronok lah mereka dapat alat tulis dan sebagainya. Baik, saya nak berhenti dulu kat sini sebab kita punya rendang tu macam dah masak. Jadi saya nak kena stop Sat. Jadi lah ni saya nak pasang kot mana yang ni Boleh dengar kan? Dengar. Okey, mungkin saya pasang kamera dekat ni je lah kot. Phone saya ni. Kalau tidak takut tak ni. Okey. Lah ni dah masak tadi, dah bunyi. Lah ni dia sobok masuk kerisik. Kerisik 50 gram. Baik, saya nak angkat kita punya ni lah. Pulut kita ni belum habis ni lagi, tapi boleh nampak pulut tu dah nak masak cantik Baik, lah ni saya akan ubah dulu pulut ni. Okey. Yang ni kita nampak kat dalam Dia plastik yang tempat kukus tadi tak panas lah, mana pegang selamba je. Tak. Dia tak panas. Periuk ni panas dan dia akan warna merah lah untuk warning kita benda ni panas. Okey, nampak ayam tak ancok so far alhamdulillah. Jadi saya akan masukkan kerisik. Kerisik tadi ni, yang ni gula merah sat lagi. Okey, yang ni kerisik saya dah timbang tadilah. Tengok dia boleh timbang kat sini kan. Kalau kita boleh tu dia boleh jadi kosong balik. Dia jadi kosong balik. Jadi kita bubuh lah lebih kurang 50 gram kerisik ni. Saya nak bubuh ni. Lebih kurang lah saya dah timbang tadi tu. Tu main campak-campak je 50 gram. Habis tu tekan next. Lah ni dia nak santan 100. Ni saya guna santan ni je lah. Santan ni sana nak kena buka sat pula dah. Buka santan ni dia nak 100 gram. Beli kotak kecil senang. Dia tak rosak, tak cepat rosak kan. Jadi tengok sini Ni saya tak ni lagi, lebih kurang 100 gram kita berhenti. Nak tuang ni lebih kurang 100 gram. Okey, lebih kurang lah 100 gram. Dah siap dah ni, next. Lepas tu bubur garam. Bubur garam saya buat kat sini. Baik. Okey, saya bubur garam sikit. Okey, kita dah bubur garam. Kemudian next. Dia kata gula Melaka. Okey, yang ni lebih kurang lah. Satu bentuk ni kan lebih kurang 45 gram buah je. Okey, lebih kurang lah. 50 gram sikit. Lebih kurang tak apa. Daun 5 purut. Dah ready. Buah je. Itu. Daun kunyit. Allah, daun kunyit ni tak ada nak gunting. Patutnya kena potong. Boleh tak kalau saya buat rendang tak ada daun kunyit, tak best lah kan? Nampak saat saya potong sambil tu kita cerita sikit lah. Saya try buka kamera kat sini Sat.
Lah ni yang kalau nak tengok kamera yang satu lagi ya. Boleh. Jadi tadi daun kunyit ni nak cepat. Tadi saya pun potong je lah. Okey, lebih kurang lah. Irwan, Ya. I have question. Ya. And you go through some of the topic, boleh tak cerita sikit, kan you Dr. Irwan from UIA kan? So macam program-program yang disediakan di UIA that maybe would interest the public, especially for your part is economy kan? Folks yang umur macam 35 ke atas, mungkin boleh share apa master or PhD whatever that mungkin sesuai untuk diketengahkan, yang kita orang pun tak tahu. Saya pun tak berapa tahu sangat. Okay. So I think that would spark for some of us that ada intention nak sambung belajar, mungkin boleh. Baik. Bagus soalan tu. Biasanya kalau yang antara yang top lah untuk yang orang yang nak sambung untuk kerjaya ni, biasanya program MBA kita lah. Sebab kita dulu UIA yang first kali buat MBA with specialization in Islamic Banking and Finance. Awal-awal dululah sebelum orang lain start buat lah. Jadi kita punya tu yang tu. Jadi ramai waktu tu kita orang the public, especially yang those yang who either dia orang nak sambung kerjaya atau untuk promotion dan sebagainya, ataupun memang mereka passion nak tahu. Awal-awal dulu kan Islamic Banking and Finance ni satu area yang baru. Kita semangat kan, kita tahu riba tu haram, apa faedah apa semua tu haram. Jadi alternatifnya kita naklah cari yang halal. Jadi bila UIA offer MBA with specialization in Islamic Finance, program tu sangat laku. Sangat menarik minat ramai orang lah. Jadi kalau ada yang nak berminat nak tu, saya propose MBA tu lah. Sebab dia tak perlu background dalam ekonomi dan sebagainya. Dia kira memang open to all. Tak payah, tak kira dia punya background sebelum ni. Dan yang lain-lain tu seperti biasalah, macam dia kena ada qualification lah. Jadi yang mungkin yang mudah untuk saya propose adalah MBA tu lah. Okey. Lah ni daun kunyit tadi saya dah done. Boleh lah orang lelaki punya potong-potong tu sikit tu, emergency. Jadi lah ni lagi sekali kita nak ni lah. Okey, sebelum saya buat yang ni kena gui pulut kan. Pulut ni kita nak gui dengan garam dengan santan. Okey, jadi saya bubuh garam sikit. Okey. Kemudian santan hak tadi tu kita curah je dan kita gui je kat dalam ni. Okey. Kita gui je kat dalam ni bagi rasa naik sikit lah. Pulut kan kalau tak ni kena ada santan baru dia orang kata sikit lah. Kan macam Ustaz Ismail Cikgu lepas ni nak sambung buat butter ke, Dr. Izzuan nak sambung jogging ke kan. Baru ada tenaga tu kan. Baik, jadi biasa sebab yang ni mungkin sebab isteri saya dia ada darah Kelantan sama, jadi dia suka bubuh gula dalam pulut ni. Jadi saya pun ikutlah. Biasa kita bubuh gula sikit dalam pulut ni ya. Baik. Jadi saya nak gui sikit. Yang projek di Cumik Cambodia tu, alhamdulillah tahun 2018 saya berjaya, mak mentua saya ikut. Isteri saya pun ikut, anak saya yang kecil tu pun ikut. Tahun 2019 mak saya ikut dengan pakcik saya dengan makcik saya ikut. Sebab depa pun nak rasa pengalaman. Macam pakcik saya tu dia kata Allah, dia kata waktu pergi dia teringat macam dulu kecil-kecil kat kampung, sebab suasana di sana tu memang macam Malaysia dululah. 60-50 tahun dulu ni. Kan? Tapi lah ni dah agak selesa lah, taklah macam dulu lah, rumah dah ada lampu, dah ada. Jadi kalau pi pun tidur macam orang kampung situ pun tidur still atas lantai lah, cuma dah ada kipas. Kipas tu dah ada banyak sikit lah. Dok Iwan, kamera di laptop tak nampak awak. Oh, tak nampak. Okey.
Saya turunkan. Dari sini. Nampak ah? Boleh eh? Belum, sikit lagi. Ui, tak nampak juga. Nanti Zat, saya perbetul Zat. Tak nampak awak tengah menguli-nguli tu. Saya tengah nak uli ni je. Apa ni? Okey. Cantik. Macam ni boleh? Boleh. Okey, itu okey. Boleh eh? Boleh. Nampak ah? Okey. Bukanlah nak uli, nak gue je. Apa pulut dengan santan dengan garam ni. Okey. Baik, bila dah gue lebih kurang ni, okay, kita nak kukus lagi sekali. Sebab kita punya rendang pun. Dia kalau tak campur kita punya kuliah bising-bising ni, dia betul-betul daripada saat pertama sampai siap berapa minit tu? Yang ni? Dalam 40 minit, 45 minit macam tu. Sebab tu saya pilih resepi ni sebab Datuk Rek kata tak boleh lebih sejam kan. Nanti orang boring. Lama kan. Baik, lah ni yang untuk next step ni nak masak rendang sebab kita dah baru masuk kerisik tadi kan. Dengan apa ni daun limau purut. Lagi 10 minit lah. Lagi 10 minit. Dan kita ni lah 10 minit ni. Okey. Baik, mungkin sementara tu kita sembang lagi lah. Ustaz Bakru, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, Ustaz Bakru ada. Okay. Baik. Pasal apa perlahan suara? Perlahan suara. Saya dengar tapi jauh je nanti saya tengok. Ya ke? Allah. Saya cuba kuatkan. Kuat. Mungkin di Bangi tu dia ada gangguan sikit kot. Tapi lain okey je ni. Saya memang saya pakai ni apa? Mikrofon dekat ni wire. Tu kelang kabut sikit. Biasanya okey je tapi ni perlahan lah saya tengok macam mana saya keluar je boleh nak check balik. Okey. Okey, baik. Tadi saya lupa nak saya tunjuk je lah. Ni ada ni adalah gambar pak cik saya semua depa ikut pi. Okey, baik. Yang ni cerita tahun lepas lah bila kita mula-mula guna NCO. Jadi saya terlibat juga dengan Sinar Harian lah. Depa buat fundraising tabung COVID Sinar. Waktu tu alhamdulillah orang Malaysia ni dermawan sungguh. Mencurah-curah derma mai. Jadi banyak tim dalam tim Sinar Harian ni, tabung Sinar ni ada yang fokus dekat Shah Alam. Macam saya fokus dekat KL. Waktu tu kan kita ingat lagi tak yang the first cluster ni adalah daripada Masjid Sri Petaling. Masjid Sri Petaling adalah di bawah Pejabat Kesihatan Lembah Pantai. Jadi waktu tu kita tak salahkan siapa-siapa. Kerajaan pun sebab it got us by shock. Semua orang terkejut. Jadi terkejut ni maknanya tak boleh expect kita boleh prepare. Jadi waktu tu mula-mula dia started dengan kita nak bagi makanan lah. Kita hantar makanan dekat front line. Lalu mereka ada tanya. So, mereka tanya simple je. Mula mereka tanya boleh tak bagi kat kami kipas. Simple. Pasal tak ada kipas. Hangat. Pakai PPE tu hangat. Jadi kita pun buat lah. Jadi banyak tim dalam Sinar. Macam saya fokus dekat KL dulu. Jadi bila minta kipas. Jadi saya pun kontak dengan banyak NGO lain semua ni. Okey. Lah ni mereka perlukan kipas. NGO mana yang ada fund lebih? Kalau tak ada, kita ambil duit Sinar ke, duit daripada kedai amal akhirat. Dia banyak kedai amal akhirat, ada pertubuhan kebajikan ilmu dakwah. Banyak yang bergabung ni. Jadi kita buat kumpulan. Ada inilah kita punya networking ni. Siapa yang boleh bagi kipas? Jadi dia minta kipas yang dah kita bagi. Lepas tu ada pula macam minta yang tong kuning ni untuk ni. Jadi kita bagi. Kita tak kata kerajaan tak apa. Waktu tu kita semua faham. Semua orang terkejut. Siapa yang boleh sumbang, kita sumbangkan. Jadi dia nak tong kuning untuk yang biohazard ni. Berapa nak? 6. Jadi kita tanya ikut kemampuan lah. Kalau kita dah mampu, kita bagi. Jadi ada yang minta khemah. Kita beli khemah, kita hantar pergi. Macam yang kali hijau ni dekat Masjid Kepung. Klinik Kesihatan Kepung. Menariknya, bila kita hantar khemah, dia tanya boleh tak bagi kerusi dengan meja. Sebelah tu ada Masjid Abu Hurairah. Kita tanya orang masjid tu. Ni sebab masjid tutup, boleh tak bagi klinik ni guna? Jadi kita nampak cantik apa waktu saya memang benda ni pengalaman yang berharga lah dalam hidup saya. Jadi kita bagi khemah, kita tanya orang masjid berkata ambil kerusi ni semua guna untuk swab test dan sebagainya. Yang nampak lagi ni ada khemah di masjid di klinik kesihatan daerah Titiwangsa sebab waktu tu pula lepas tu kan meletup kluster kampung baru.
Malayan Union, Selangor Union. Jadi saya pun tolong kawan-kawan fokus kat situ. Apa saja mereka mahu kita cuba usahakan dapat. Jadi kita ambil lah daripada banyak sumbangan daripada dermawan Sinar Harian di Karangkraf, di Shah Alam ni kita banyak ambil. Bila ada barang apa kita ambil kat sana dan kita berkongsi dengan NGO lain. Ada yang minta blue box, semua ni kita hantar, kita bagi kat polis. Ni saya menarik share ni sebab ni alumni kita juga ni, Dr. Faidi. Kita hantar bila dia di hospital Tuanku Mizan. Tak ada peti air ekstra nak simpankan yang sampel-sampel tu kan. Kita pun tanya, siapa ada ni kelebihan, NGO mana ataupun individual filantropik siapa. Okey, ada. Waktu tu alhamdulillah semangat derma macam ni. Ini sampai kita minta bantuan GPA yang kot peti air tu. Pasal bila nak cepat kadang-kadang ni siapa saja kita dansuk, kita tanya je lah. Okey, dia apa? Abang-abang Jepang boleh? Okey, minta tolong angkat ni. Kita hantar pi. Ada mau kipas angin ke, sarung tangan semua kita cubalah. Takat mana yang kita mampu, kita usahakan. Ini antara yang ni lah kita bagi. Macam tu yang baju oranye ni Seri Petaling. Di Seri Petaling, Pejabat Kesihatan Daerah Lembah Pantai. PPE ni sumbangan daripada Sinar Harian. Duit orang derma tu kita beli PPE. Yang putih ni pula di Titi Wangsa, Pejabat Kesihatan Titi Wangsa, kita sumbangkan juga. Yang mesin jahit ni menarik cerita dia. Yang ni di Hospital Tuanku Fauziah. Bila PPE ni makin lama makin tak cukup, jadi mereka start nak jahit sendiri. Jadi yang ni menyebabkan timbul idea. Jadi kita cari mesin jahit untuk orang ni. Jadi nurse-nurse kat sana pun dah start buat PPE. Jadi akhirnya saya dan tim Sinar Harian, kita alhamdulillah duit ada, tapi nak beli PPE tu, suit tu habis. Tak ada, kena import daripada China, lambat. Jadi bila saya kawan-kawan yang dekat Tuanku Fauziah Hospital Perlis ni, mereka buat mini workshop menjahit ni, saya macam share dengan kawan-kawan saya di kita orang persatuan pensyarah ni, Persatuan Pensyarah Akademik UIA ni. Nak kata student kena kurung. Dan kita di UIA ada bengkel menjahit ni. Dan kita ada cikgu menjahit. Boleh tak kita usaha supaya kita boleh buat jahit juga ni? Bukan susah mana kot nak jahit PPE ni. Mesti cikgu jahit tu boleh tolong. Jadi waktu tu kita pun tanya, saya pun tanya kawan-kawan doktor-doktor kita ni, okey, kualiti kain macam mana? Design macam ni okey ke? Jadi cikgu bila dia habaq tu kita habaq, okey, pola kena macam ni cikgu. Cikgu menjahit tu okey, dia buat pola asal. Jadi ni nampak ni, kadang kita cari kat mana nak cari supply ni truck kita punya sukarelawan ni kat Penang ni pukul 2 pagi dia pergi ambil ni. Waktu tu pun akhirnya kain nak buat PPE ni pun dia dah shortage. Susah dah nak cari. Ada yang sampai kat Penang, kena Johor semua kita pergi juga pergi ambil. Jadi kita bawa ke UIA dan kita akhirnya bila orang dah start bersorang dan sebagainya, ada fashion designer kalau tengok yang kat gambar ni, Salikin Sidik dia improve lagi supaya lebih mudah untuk budak-budak jahit. Jadi student kami ada yang lelaki ni, international pun ada, yang tak reti menjahit langsung, tak pernah pegang mesin jahit. Akhirnya habis benda ni, mereka jadi tahu menjahit. Sebab waktu tu semua ramai student, walaupun yang bukan Malaysia, international, staff, pensyarah, kerani, security guard, mereka mai sebab waktu tu semua rasa nak menolong. Walaupun tak reti jahit, ada yang tak reti jahit tu, mereka jahit juga. Sampai jadi pandai, boleh potong dan sebagainya. Jadi waktu tu kami punya ni, kami habaq kat doktor-doktor kami ni, nurse-nurse kami ni, rezeki lah kalau dapat warna-warni tu nak buat macam mana, kain tu je yang ada. Jadi bila kita dapat coverage daripada Sinar Harian dan sebagainya, ramai lagi lah usaha ni dapat, kita dapat mudah sikit lah kita nak kutip derma dan sebagainya. Jadi budak-budak student pun mereka suka sebab mereka terkurung dalam universiti, tak ada apa nak buat, bengkel ada. Jadi kita usahakan buat benda ni lah. Jadi yang international pun mereka suka, mereka rasa ni sumbangan untuk orang Malaysia. Untuk mereka sumbangkan untuk orang Malaysia. Jadi kemudian kita ada ni lah, kita hantar daripada klinik-klinik Guak Cempedak lah, Hospital Sultanah Zainab, Masjid Sultan Ahmad Shah ke hospital kat Johor semua, satu Malaysia sampai ke Sabah Sarawak ni. Kalau tengok ada troli airport ni, student kita yang nak balik ke Sabah ni, mereka sendiri kata boleh tak kami nak tolong bawa balik ni ke klinik-klinik kesihatan, hospital-hospital di Sabah. Kita kata ambil bawa balik. Jadi ada tengok gambar ni, dia ni kita punya sukarelawan student, dia bawa hantar ke hospital di Tawau. Jadi siapa-siapa yang minta, jadi majlis pembandaran ke, ada yang sampai joint management body Pangsapuri apa pun minta, ada kita bagi. Memang kita niat nak tolong. Bukan kata hospital saja, mana-mana semua tu yang waktu tu minta, kita usahakan untuk bagi. Kemudian kita buat collaboration pula dengan Ikram dan juga kita ada pula macam mana kita buat ialah bila kita realize
waktu tu tahun lepas kan nak raya waktu nak ni. Jadi banyak kita notice tukang-tukang jahit yang B40 dan sebagainya, dia pun hilang punca pendapatan sebab orang tak tempah buat baju raya. Jadi kita upah. Jadi kita ada ambil macam ibu-ibu tunggal dekat Ulu Langat ni, depa ada depa punya community center, kita upah depa untuk jahit. Kita hantar kain, jadi depa jahit PPE tu. Kita juga kerjasama dengan ada persatuan penduduk di Rawang. Kita hantar kain, depa jahit. Dengan Ikram kawasan Gombak ni, depa kata bagi kat kami kain, kami suruh sukarelawan kami ni bawa balik rumah jahit. Jadi waktu tu memang saya rasa pengalaman yang sangat berharga lah. Jadi kita collaborate dengan ramai lah, MRA dan sebagainya. Kita hantar gambar yang boleh tengok ni lah Tuanku Permaisuri Agong lah, dia tengok usaha kami lah di UIA ni, PPE yang kami buat ni. Jadi ni pengalaman yang saya nak share macam mana yang kami buat, termasuk dah yang ni pula dah waktu COVID tahun lepas lah. Jadi mungkin hopefully jadi orang kata inspirasi lah buat semua. Maknanya waktu kadang-kadang kita dalam kesusahan dan sebagainya, kita kena cuba juga ikhtiar doa ke Allah lah, bagi juga Allah buka peluang untuk kita tolong orang lain. Kan? Jadi kita hantar banyak lah yang PPE ni. Yang ni lah sumbangan kecil. Macam saya dan rakan-rakan ni kita fikir. Jadi budak-budak UIA sampai keluar mereka teringat benda ni kenangan once in a lifetime punya ni lah. Pasal waktu tu kan semua orang macam cemas, tak tahu nak buat apa dan sebagainya. Akhirnya mereka peluang untuk menjahit ni. Baik, lah ni dah kita punya rendang tu dah nak masak tu. Saya nak kena stop sharing Ustaz. Baik, dia dah bunyi. Jadi kita nak kena ni lah. Okey. Dia dah bunyi, maknanya dah masak lah. Dah masak dah kita punya rendang ni. Baik, rendang dah masak. Baik, pulut ni. Pulut kena lagi 10 minit. Okey. Okey, Ustaz. Ni saya perlukan minta bantuan lah. Orang rumah saya dah nak tolong hidang. Baik, saya boleh tunjuk gambar rendang kita dah. Pulut dah angkat. Okay, ni saya nak buka. Ni rendang kita. Okey, ayam tak ancok Datuk Red. Dia punya merah tu. Ya. Okey, baik, yang ni saya nak tuang dalam mangkuk. Masya Allah Ustaz, boleh perbangi Ustaz. Ustaz bagi alamat Ustaz. Untuk cikgu-cikgu kita bagi special, insya-Allah. Ustaz. Baik, saya nak tuang Ustaz rendang saya ni. Sana. Okey, yang ni dalam dia punya tu nah. Jadi ni dah masak dah ni, kita pun tuang je lah. Baik. Nak kata pandai masak tu dak lah, tapi ikut je lah arahan tu kan. Jadi masak tu menjadi. Okey. Baik. Buat ni. Okey, satu lagi yang orang syok pasal Thermomix ni ialah tak payah susah-susah nak cuci dah lepas ni. Dia apa? Dia boleh auto clean. Okey, ni rendang kita. Sana. Lah ni saya nak tunjuk dia punya function auto clean lah. Okey, untuk auto clean ni tak nampak. Tak nampak. Sat. Sebab nak kena isi ayam kat sinki. Sat je. Saya isi ayam. Okey. Saya tunjuk. Oh. Okey. Ni tadi kan. Ni saya isi ayam ayam sinki je. Ayam sinki. Sikit saja. Dalam setengah aku tu je. Okey. Kemudian kita picit ni lah. Sabun dalam setitik je. Satu titik. Ni sabun basuh pinggan biasa. Jangan buh klorok nampak. Jangan buh klorok. Jangan periuk. Sayang periuk buh klorok. Baik, lah ni dia punya ni saya akan tunjuk kat sini lah. Okey. Dia satu lagi yang senang.
itulah wife saya dia suka share hadis tu sebab memudahkan hidup dia. Baik, kita tengok dekat skrin ni nampak banyak function kan. Okey, ada function yang lain-lain ni sebab dia akan auto update. Dia macam smartphone lah. Bila macam HQ ada found new function, dia akan keluar kat sini lah. Ada resipi baru dan sebagainya. Sebab tu kena connect dengan wifi lah. Dia punya banyak function. Jadi function yang antara kegemaran ramai orang adalah pre-clean. Bila pre-clean ni dia ada. Especially kalau buat roti, dough tu kan dia jenis melekit-lekit kan. Tekan je pilih dough dia akan clean. Jadi tadi kita masak rendang, jadi saya akan pilih browning lah. Bila browning, jadi dalam 8 minit dia akan cuci. Sementara tu kita boleh je sembang-sembang. Dan apa ni? Tengok rendang kita ni dah siap. Saya nak tunjuk gambar. Tu dua-dua dah siap lah. Pulut dah siap. Rendang Dah. Aduh, canggih. Gambar nampak Ya. Okey. Dah siap dah. Jadi sementara tunggu kita punya tu clean, saya share Thermomix sikit lah. Just nak share. Boleh pula sharing ni. Boleh tadi skrin saya ni. Okey. Ni tadi cerita Sewing Brigade dah habis. Jadi yang ni lah. Yang menambah keyakinan diri saya ni saya share. Saya buat sendiri roti-roti ni. Orang tolong hidup ni tak pernah yakin, tak pernah percaya hidup saya boleh buat roti. Tu saya buat. Jadi ada orang nak komen kat saya kan nanti Tokyo jadi dia marah lah apalah tak apalah kan. Orang yang boleh beli kan. Buat kita buat. Saja kadang-kadang buat. Sebab apa saya suka buat roti ni nanti saya tengok cerita ni. Ni yang ni pun semua ni kecuali yang Syak suka tu yang saya buat. Yang ni saya buat. Chapati, dalca apa semua ni, pancake semua ni kita buat. Periuk tu ikut musim Ustaz. Kalau ada time promotion macam sekarang ada promotion Father's Day, kalau beli sekarang dia ada dapat lah some additional gift. Biasa dia bagi buku resepi dan mungkin ada 2-3 aksesoris dia bagilah. Waffle tu dia pun ada macam tak ada. Waffle tak ada. Waffle tu kena pakai acuan sendiri lah. Dia tak main dengan acuan tu. Okey. Macam yang chapati tu saya cuma uli kat dalam tu, saya ikut je resepi semua ni dia ada dalam tu. Pukidu. Untuk sesuai untuk orang yang tak reti masak macam saya. Saya ikut je arahan tu step by step. Lapor semula lah Wan. Allah Ustaz. Saya macam suka gambar keluar ni. Ustaz masuk kemudian ni kalau awak buat tadi kita minta untuk derma banyak. Baik. Aku jangan kereta sekali dulu. Allah. Yang ni yang saya buat char kway teow lah, mi goreng semua tak ancok lah. Senang tok gitu je, nasi goreng semua kita campak-campak. Tok gitu je dia masak, alhamdulillah dia tak ancok. Memang insya-Allah dia tak ancok. Yang ni yang masak ikan lah, especially saya suka ikan steam kan. Jadi steam tu masuk dalam periuk yang kelabu tadi tu lah. Ikan tu bubur seekor kat atas tu. Kita ni dia akan steam. Elok je ikan tu. Ini kalau nasi lemak macam saya suka sambal udang. Jadi mudahlah masak. Ni dia taklah kotak dapur tu, semua kat dalam periuk tu je. Tengok saya punya ni daripada tadi nak pakai sini je, kat ruang tamu pun boleh masak. Yang ni masak-masak ayam semua ni, kapsa ayam, daging, ayam masak lemak, boleh. Dalam periuk tu je. Semua masak siap dalam periuk tu. Sambil-sambil tu kita tekan, kita tinggal macam saya buat tadi lah. Boleh sembang ke, boleh macam orang perempuan tak tahulah nak lipat baju ke, ataupun nak buat apa-apa aktiviti dengan anak-anak dan sebagainya. Nak mengaji, nak baca buku, mudah. Dia tak perlukan attention. You don't have to pay attention dekat dapur tu. Ni anak saya buat, Mariam, anak sulung saya 14 tahun, dia buat ni kek coklat lah, kek cheesecake, kek pisang. Aiskrim pun buat sendiri. Aiskrim tu dia buat. ABC tu saya buat lah. ABC bukan susah pun. Bubur air ketul tu, lepas tu shrek bor power 10 tu dia jadi salji lah. Ni minum petang. Teh tarik pun boleh buat. Tadi tak ada alasan dah untuk keluar pergi kedai mamak. Contoh kono lah kan. Teh tarik boleh buat. Nak kurang manis dan sebagainya, ikut cita rasa. Saya suka yang kuah kacang tu. Sebab kita orang Penang kan. Cucuk mana cucuk kuah kacang. Orang utara kan.
Bila Mai dulu duduk Selangor, duduk KL, jam orang sini cucok cicah sos kan. Tahu tak boleh, susah lah, tak kena selera lah. Jadi ada resepi kuah kacang saya ikut lah. Ayak soya semua boleh buat sendiri. Yang apa ni, dumpling saya buat sendiri. Kopi semua ni boleh buat lah. Ni saya buat kuih tak nenas ni. Tak pernah buat kuih raya ni. Try buat. Cookies ni anak saya buat lah. Rudy ada soalan ni. Monster Box. Rudy ada soalan ke? Raise hand. Ada soalan? Ada. Dia raise hand. Okay, tak apa. Okay, yang ni lah, just nak share aktiviti lah. Bila saya buat roti ni, anak-anak lelaki dia suka pasal mereka suka tenaga kuat kan, nak bertumbuk dough tu. Jadi adalah juga aktiviti mereka kira seronok lah. Jadi budak-budak pun suka main sama. Yang ni anak saya 2 orang ni, Isa dengan Noh. Isa 8 tahun, Noh 6 tahun. Buat ni char kway teow. Dia ikut je. 10 depa dah alhamdulillah lah dah kenal nombor tu. Jadi dia nak tengok lah bula-bula kicap tu 10 gram je kicap pekat tu. Dia dekat 10 tu dia slow-slow lah. Budak-budak ni ada peminat Noh kat sini Allah. Baik. Yang ni Khamis baru ni saya vaksin, jadi saya demam. Dan ni selalu saya subuh saya suka ni cakap saya tak payahlah breakfast biar saya buat lah. Saya suka sebelum saya masuk kerja tu kan. Jadi cuma baru ni saya demam, jadi anak saya Aiman 13 tahun, dia buat ni muffin English ni untuk kami breakfast. Betul budak-budak sukalah hias pizza dan sebagainya. Jadi itulah yang ni lah, lama tak jumpa kawan-kawan ni. Yang gambar ni malam kita barbecue 2015 mai kat tempat saya ni. 2015 barbecue. Lepas tu lah kita kumpul ramai-ramai ni kat tempat saya ni 2018 kot. Kan? Kita buat jamuan Kita buat reunion An-Nadi. Reunion. Jadi itulah rindu nak jumpa kawan-kawan semua. Tak tahu ni niat kita nak buat mai berkumpul lah. Mai lah berkumpul tempat saya ni, kata insya-Allah untuk kawan-kawan ni atas janji kita boleh lepas rindu. Sorry lah hari tu kok ada terjatuh kolam basah ke apa kan. Janji boleh mai seronok-seronok jumpa ni kawan-kawan ni kan. Jadilah ni jumpa kat secara maya je lah. Doa-doa lah kalau benda ni selesai, mungkin kita ada rezeki peluang kita boleh berkumpul macam ni lagi lah. Seronok jumpa, bila jumpa tengok oi dah ada seorang lagi anak kan. Oi dah besar dah anak kan. Tak lama tak tahulah cerita apa pula lagi kan. Jadi terima kasih banyak bagi peluang Datuk Red dan ni. Sorry lah saya ambil terlebih masa. Jadi setakat tu je lah hari ni. Kalau ni saya serahkan balik. Ya. Kalau nanti tak habis lagi, sambil tunjukkan rendang tu, nak beli macam mana? Untuk Thermomix ni. Kod beli dengan Dok Irwan dapat diskaun ke? Kalau dapat diskaun, kita rasa marah lah. Kita An-Nadi naklah diskaun. Hai. Niaga jual Thermomix ni dia ikut dia memang dah ada dia punya syarikat dia. Kita tak offer, kita tak boleh bagi diskaun sendirilah. Kalau ada tutup slide man, tutup slide tunjuk. Tutup slide, tunjuk muka. Baik. Okey, nampak muka kan? Ya. Okey. Jadi saya pun baru je, lebih kurang dalam 2 bulan macam tu lah. Saya cerita awal tadi kan, awal saya nak pujuk-pujuk kan, khairukum li ahli lah. Orang agama pula tu ada mengaji agama tak tahu hadis sebagainya kan. Jadi dia biasa kalau nak beli dia kena beli through agent lah. Benda ni dia tak ada jual dekat kedai-kedai biasa ni. Kalau ada yang jual dekat yang macam third party tu, mungkin ada risiko follow up service dan sebagainya lah. So macam kami kalau nak beli, kita melalui ejen. Dok Irwan salah seorang ejen lah. Boleh, saya tak ada, boleh lah insyaAllah lah, saya tolong lah. Sebab bukan apa, saya punya ni, sebab saya rasa benda ni dia bermanfaat. Kalau ada rakan-rakan yang ada kemampuan dan sebagainya, benda ni dia memudahkan hidup, especially hidup orang perempuan lah. Jadi mudah hidup untuk uruskan keluarga tu mudah lah. Ya. Harga lagu mana? Harga dia setakat ni dia ada offer RM6,988.
dia ada option lah. Kalau yang ada boleh bayar installment ataupun bayar deposit dulu dan kemudian installment. Kebanyakan yang kenalan saya lah yang beli dengan saya ni, mereka pun beli sebab bila tengok gambar saya memang pada dulu suka share gambar apa saya makan. Semua orang kawan-kawan pun tahu. Ya, makan banyak tapi tak gemuk. Tak tahulah Allah, hai kata alhamdulillah lah, janji sihat lah. Janji sihat. Kebanyakan yang beli dengan saya ni mereka banyak deposit lah. Banyak deposit RM2,988 dalam RM3,000. Jadi balance lagi yang RM4,000 tu dia memang zero interest lah. Dia tak ada apa-apa tambahan. Boleh pilih nak bayar 6 bulan ke, setahun ke ataupun 18 bulan. Saya bukan apa, bila saya kira balik, jimat macam saya 4 orang anak kan. Saya kira macam jimat balik duit yang kadang nak beli makan, Grab dan sebagainya ni. Sebab yalah kadang kita budak-budak masak lah dah ada kan. Masak tu sat je, jimat lah. Jadi dia balik kot jimat kot tu lah. Jimat kot yang tu dan jimat masa lah. Macam saya tak suka orang buang masa kan. Kalau benda boleh jimatkan masa. Sebab kadang-kadang duit ni kita boleh cari, tapi masa tu sayang. Kita boleh buat banyak benda lebih bermanfaat kan. Dah lah duit pun boleh jimat kan dengan benda ni. So far saya ingat Grab alhamdulillah memang jimat banyak. Cuma jangan setengah orang tu dia over excited masak tu, terlebih masak nanti semua pakat gemuk pula kan. Okay, you all, siapa-siapa ada soalan, kita pun ada Puan Azimah. Puan Azimah saya perasan salah seorang pengguna Thermomix. Guna Thermomix juga. Ya. Ni dah habis cuci dah ni. Saya nak buang air dia Sat. Tengok dalam dia. Tengok. Okey ni, tengok dalam dia. Ni dalam dia. Dia panas dia panas lagi. Nampak? Ni saya share. Ni. Okey, dia dah ni lah, kita bilas aja. Dia dah bersih dah. Kita bilas aja. Okey, saya akan tuang benda ni. Boleh je nampak kan dalam kamera ni. Ya, saya nak pergi ke sinki saya nak tuang dalam sinki ya. Jangan minum lah air tu. Tak minum. Biasa saya akan buat untuk ni juga. Okey, ni lepas kita dah corah tadi tu. Dia dah bersih dah. Kita tinggal bilas-bilas sikit je. Kita bilas sikit-sikit je. Tak payah sentai apa dah. Okey, jadi saya akan tinggal Thermomix ni kat sini lah. Tak apalah, sekejap lagi saya bilas. Kalau kita nak sembang-sembang lagi ni. Kalau ada apa-apa lagi ke, tak ada soalan ke, nak bagi nasihat. Ya. Seri, nak tanya sebab saya dah buat homework. Dia boleh buat lotion. Imah iPhone dah share hari tu. So nak tahu, boleh ke itu nak buat lotion tu, nak buat tu ke kena beli dua? Saya tak habis explore lagi buat lotion ni. Saya tahu buat makan. Explore lebih. Saya memang tak tanya resepi pun bukannya reti. Kita ikut je ni. Kalau resepi lotion lain kot Dr. Irwan. Mungkin boleh. Seri, you masak lotion, jangan anak you makan lotion, jangan. Dia nak beli dua tu, macam nak tanya tu macam cara nak beli dua tu. Bukan sebab nak tahu dah sebab kalau saya bukan nak beli dua, saya nak tanya je sebabnya macam tu, kalau macam pembersihan dia tu adakah sangat sesuai ke kan? Maksudnya very multi. Okay. Kalau cuci. Assalamualaikum. Ya. Boleh saya tolong jawab tak sikit? Ya, boleh. Sri tanya tu. Boleh. Sebab pasal lotion tu, sebab hari tu dah borak-borak dengan Sri. Sebenarnya saya pun tak pernah buat, tapi saya memang Ya. Kenalkan diri sekejap je. Anadi berapa? Nanti orang tanya siapa. Okey. Saya Azimah. Anadi tahun SPM 1995. Sama dengan Kak Tuti kita. Silakan. Terima kasih. Satu jam dengan Sri dulu. Tak sempat kenal lah adik-adik ni. Just nak share yang tentang lotion tu. Memang dia boleh buat lotion, cuma kita perlu adalah bahan-bahan tu kan, macam essential oil apa semua tu. Macam Sri, Ernie semua memang sangat mahir lah tentang perkara ni. Cuma sebab macam kita kan Dr. Irwan, fokus kita lebih kepada nak masak kan. So kita tahu yang dia boleh buat lotion, cuma kita tak buat. Hari tu saya ada borak-borak dengan rakan-rakan advisor yang lain lah. Diorang lah yang share sebab konsep buat lotion tu dia macam dia ada homogenizer, dia macam buat mayonis juga. Itulah dia punya
kenapa dia boleh buat lotion tu. Lotion. Cuma mungkin sebab ada ramai juga rakan-rakan Anadi yang dekat KL tu yang dah beli Thermomix, cuma dia orang belum jadi advisor lah kan. So mungkin dia orang boleh cuba buat ataupun Seri boleh kontak-kontak ke. Tengoklah macam mana hasilnya. So tu je lah saya nak share dulu. Oh, bagus. Terima kasih banyak. Bagus. Saya nak tanya juga boleh tak Dr. Irwan? Okey, Dr. Anja, silakan. Tadi saya nampak lepas yang bilas tu kan, lepas letak sabun tu dia macam berasap-rasap. Lepas tu tinggal boleh terus cuci dengan air biasa ke atau kena tunggu dia sejuk dulu? Oh, cuci dengan air biasa nanti dia terus sejuk lah. Biasa walaupun berasap-rasap tu boleh. Dia macam tak mempengaruhi tiba dia mengembang ke tak ada kan? Tapi bahan-bahan ni tak ada kan? Tak ada. So far, wallahualam saya nak lepas, kadang saya selalu lepas ni saya nanti buat brew coffee dan sebagainya. Tak ada ni. Tak pernah lah pula dia kata mengembang dan sebagainya. Tapi kira tak payah cuci. Dia suam je Dr. Anja. Dia suam je, dia tak adalah panas. Oh, jadi kiranya just bilas tak payah dah sabun balik pakai sponge ke apa tak payah? Tak payah. Oh. Okay. Especially kalau buat dough tu pun semua tu memang dia clean terus. Cuma kadang-kadang seminggu sekali tu saya akan buat yang proper wash lah, yang pakai sodium bikarbonat dan sebagainya nak bagi dia kilat cantik balik kan. Tapi kan setiap menu tu kan, tadi saya tak pasti saya terlepas ke tak, setiap menu tu contoh kan untuk seorang dua orang makan dia ada pilihan ke ataupun memang untuk menu tu untuk ramuan-ramuan tu memang untuk 4-5 orang makan macam tu. Okey, dia dekat setting dia tu kalau you nak yang menu untuk yang sikit orang, you kena cari set yang sikit orang punya. Dia ada option. Dia ada waktu nak search tu, macam kita Google search tu kan. Dia boleh filter siap-siap. You nak yang dalam bahasa Inggeris, you nak masakkan jenis apa? You nak untuk 2 orang. You nak untuk 8 orang. Jadi dia akan bagi resepi yang ada set untuk yang bilangan macam mana yang you punya preference tu lah. Oh, okay. Alright. Thank you, Dr. Irwan. Okay, welcome. Nampak Fatin tu ada Thermomix. Assalamualaikum. Fatin nak jawab juga. Assalamualaikum. Ya, silakan. Siapa Fatin? Fatin Muhammad Noor, SPM 98. Oh, Fatin. Okey, silakan. Fatin. Ya. Nak tukar nama kat sini sebab pakai phone. Ya, Pretty Rumah dah confuse. Okey, Fatin, lama kita tak jumpa. 98. Okey, silakan. Okey, jawapan kepada Kak Seri tadi memang boleh buat balm, boleh buat lotion, boleh buat sabun, semua boleh. Sebab I ada kawan yang memang dah beli khas untuk buat tu. Sebelum ni dia kena slow cook dalam 5 jam ke 1 hari untuk buat balm. Sekarang ni dia pakai Thermomix tu 2 ke 3 jam dah siap dalam 40-50 set of balm. So Shopee dia pun dah jadi banyak lah boleh jual. Instead of sebelum ni dia pakai macam seharian untuk buat satu kan. Betul. Good investment lah Kak Seri. Dia campur dengan masak ke dia memang khas untuk kosmetik je dia buat? Dia campur dengan masak. Sebab kita buat benda tu guna benda-benda natural. So tak ada masalah sebenarnya. Kita punya produk skincare pun natural products kan. Food So, grade. Just basuh dengan sabun dengan aiskrim soda dengan baking soda. Okay. Thank you Fatin. Ada soalan orang ada Sister Azimah dah jawab ni kan. Chat. Dr. Irwan, cakap. Dia macam tu ke macam pressure cook ke kalau macam bihun tu memang yang daripada keras tu dia boleh jadi lembut ya kan? Kalau buat bihun. Rendam dulu. Saya rendam dulu. Saya rendam sikit lah. Kuih tiaw semua tu saya rendam dulu sikit. Rendam sekejap. Macam tu kata juga pulut tu kita rendam dululah kan? Pulut kena rendam dululah. Nasi tak payahlah kalau macam nak dia kalau masak dengan air kosong kat bawah tu letak je, tak payah rendam apa semua. Sebab tadi saya nak masak sekali dengan rendam kat bawah tu. Saya kena rendam pulut dululah. Kalau masak asing on its own, biasa lepas dia macam tu je. Dia ada yang saya nak tunjuk. Dia ada basket satu lagi tu untuk letak beras. Kalau kita nak kukus beras tu,
Kita letak air kosong je kat bawah tu. Okey. Tak payah rendam kalau yang tu. Irwan, ada soalan daripada Abang Fahmi Salehan. Ni soalan dia, orang kata soalan ilmuwan lah. Kita soalan ilmuwan. Apa kekurangan Thermomix ni berbanding memasak secara konvensional? Tu saya rasa tadi ada Sister Azimah ada jawab tu. Tak ada goreng lah. Goreng telur tak boleh. Oh, ya Telur mata tak boleh. Oh, okey. Yang tu kena goreng kuali lah. Okey. Dia akan buat Dia version apa? 2. Datuk Red, dia punya pasangan ideal dia adalah deep air fryer lah Air kalau fryer. saya. Air fryer. Macam kalau ayam ke ikan ke saya akan goreng dengan air fryer. Lepas tu kita buat dia punya sambal atau kuah dia tu dalam Thermomix, kita siram atas tu, memang sedap. Dan healthy lah kan, kurang minyak. Tapi sekarang kita dah boleh goreng, dia ada high temp menu. High temperature. High temperature tu untuk goreng apa tu, kacang tanah, ikan bilis, bawang, memang dah boleh dah. Ni masa bulan puasa hari tu kalau tak silap kan Dr. Irwan dia start share tu, feature tu. Dia ada upgrade, automatic upgrade. Tu yang satu lagi feature dia tu. Kita tak payah apa-apa, dia wifi, dia auto update lah macam Apple apa iOS punya ni lah. Ada je update, dia akan automatic update lah dalam periuk tu. Lepas tu macam nak tambah yang Sri tanya pasal bihun tadi kan. Macam sebab semalam pagi saya buat breakfast bihun goreng. Tapi tak buat live semalam. Buat live nasi goreng je itu kan. Okey, bihun tu beza dia kita tak perlu rendam lama. Kalau kita masak manual, kita macam kena rendam lama sikit kan. Tapi macam semalam saya dah start masuk segala bawang tu baru. Saya ikut je arahan dekat Cookido tu, dia kata rendam, saya pun rendam lah, tak lama pun. Rendam dalam seminit 2 je saya buat. Lepas tu dia kacaukan. Macam kalau kita yang ada lengur-lengur sakit bahu ni tak boleh nak kacau dalam kuali tu kan. Dia boleh tolong kacaukan. Yang best tu. Iwan, ada satu soalan bukan pasal masakan. Uda, you want to ask directly ke apa? Boleh. Tadi kan Dr. Irwan mention about MBA. So saya terus go and check dekat UIA punya portal website. So try lah submit kita punya submission kan. Along the way dia ada tanya apa mazhab kita. So ada limitation ke certain mazhab tak boleh apply? Ini soalan sensitif sebab kita ada ni sikitlah isu sebab kita international. Dia kadang-kadang ada orang yang datang daripada macam Syiah Imamiyah yang mungkin mereka punya mazhab tu agak bersifat macam agresif dan sebagainya yang kita rasa mungkin tak sesuai kita punya tu. Jadi sebab tu kita minta dia orang declare lah. Kalau macam dia kata dia mazhab Maliki ke mazhab Syafi'i dan sebagainya, itu insya-Allah tak ada masalah. Tapi kita yalah isu sensitif lah. Kadang kita nak jaga kita punya hubungan dengan Iran dan sebagainya, hubungan politik. Tapi kita dalam masa sama nak jaga jugalah keamanan. Jadi kalau macam yang datang tu Syiah Imamiyah atau dia bawa dia kempen pula kata mazhab dia boleh nikah mut'ah ni. Tak nikah kontrak kan. Tak payah nak apa ni boleh je kita kahwin 3 bulan je. Jadi kita tak nak nanti benda tu kita rasa dia akan menggugat keharmonian lah institusi kekeluargaan. Jadi sebab tu kita tanya awal-awal supaya kita boleh orang kata macam lebih berhati-hatilah. Actually orang bukan Islam pun masuk UIA, boleh masuk. Isu mazhab ni sebenarnya dia just nak macam nak tahu lebih kurang macam tu je lah. Tak ada masalah. Orang non-Muslim pun ada masuk. Tokoh-tokoh macam yang DAP pun ada yang buat pengajian undang-undang dan sebagainya. Non-Muslim pun ada. InsyaAllah. Try apply. Wan, soalan beasiswa you master PhD tu dari UIA atau dari mana? JPA ke apa? Saya bawa SLAB lah. SLAB ni bawa JPA lah, Kementerian Pengajian Tinggi waktu tu. Dia akan collaborate dengan universiti lah. Biasa untuk yang calon ditanggung oleh JPA, untuk ahli keluarga ditanggung oleh universiti. Cuma di Canada ni alhamdulillah lah dia negara dia banyak bagi bantuan untuk rakyat. Cukai dia tinggi. Tapi bila saya kat sana, anak-anak saya dapat allowance bulanan $160 seorang sebulan. Sekolah free, bas sekolah free.
insurans kena bayar lah sebab kita international student kan. Anak tu maksudnya daripada baby lahir tu pun dah layak 150. Ya, 160 US Canadian dollar. Kemudian sebab saya student kan, dia kira saya miskin. Jadi bila bayar elektrik apa dan sebagainya, dia bagilah pulangan GST dan sebagainya. Banyaklah benefit yang dapat balik itulah. Okey, udah kamu belajar di Kanada. Jauh tu. Tempat tak ada orang Malaysia tu. Jaranglah, tak ramai orang Malaysia kat sana. Iwan, dah nak pukul 12. Saya buka soalan last lah. Lepas tu kita bersurai ya. Abang Amir Mamat tanya, Thermomix ni masak memang kena pakai resipi dia je ke? Oh tak, dia banyak boleh buat manual. Saya memang nasihat diri saya jangan berani buat manual sebab takut tak jadi. Tapi macam wife saya semua orang yang pandai-pandai dia boleh buat manual. Dia boleh, you cuma need to control dia punya speed. Kalau you tak nak benda tu hancur, you jangan speed lebih daripada 2. You guna reverse spoon. Suhu tak kat mana. Kalau you nak benda tu mendidih, you buatlah 100. Jadi dia ada banyak boleh masak manual. Resipi turun-temurun semua tu pun boleh. Kalau orang yang dah biasa, dah pandai ni lah. Itu macam Kak Azimah cakap tu, dia boleh manual guna resipi turun. Saya bila Dr. Irwan masak tadi, macam saya suka masak manual. Saya tak suka masak, tapi kalau masak saya suka manual lah. Tengok dia jimat masa dan jimat alat lah. Dia tak payah, kejap kau nak pergi blender, kejap lagi nak kau nak pergi ini pula. Jadi dia dalam satu tu. Saya rasa masak manual pun boleh dan kita cepat lah jimat masa. Barang tak banyak beli. So Wan, cuba tunjuk rendang dengan awak punya pulut tu sebelum kita bersurai. Saya dah dekat ni nampak ah? Okey. Oh cantik je. Ada rendang dia. Tu rendang dia. Okey, cantik. Alhamdulillah. Okey, so berapa maksimum pack? Berapa maksimum pack untuk sebuah Thermomix? Ni Abang Fahmi. Nak beli maximum pack. Saya tengok kalau Cookido punya resepi maksimum dia letak 8 orang 8 orang. So okey, saya kira perkongsian dari segi dapur Anadi kali ini oleh Dr. Irwan, anak saya kat belakang tu dia tengah berperang nampaknya. Sangat membuka kita punya minda lah bahawa satu gadget untuk memasak di dapur tu memudahkan segala urusan dan juga membuatkan kita lelaki mungkin lebih rajin memasak dan yang paling penting mengeratkan kebahagiaan keluarga. Itu dari segi sudut dapur. Dan juga terima kasih kepada Dr. Irwan atas perkongsian tentang perjalanan pengajiannya di universiti dan bekerja dan seterusnya dalam NGO ketika pandemik COVID serta berbagai lagi lah aktiviti beliau semasa berada di Kanada dan juga bagaimana beliau belajar di sana. So saya kira siapa-siapa yang berminat untuk terlibat sama memiliki Thermomix boleh hubungi Dr. Irwan secara personal dan juga Puan Azimah Dullah dan ada beberapa orang lagi saya rasa yang menggunakan Thermomix di Kanada tadi. Saya perasan, saya minta maaf saya sebut, saya perasan ada Dr. Ain, pakar mata kita dan beberapa akak-akak lah yang mungkin saya terlupa nama ni. So saya kira sampai di sini saja kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua yang join di FB Live di Google Meet. Saya stopkan dulu FB Live. Siapa nak personal dengan Dr. Irwan, kita off record. Okey, Irwan dekat belakang stop FB Live. Siapa nak personal dengan Irwan di sini silakan. Saya stop record. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.